Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Uh, Mohon maaf saya kena tekan suara saya sikit sebab condition dekat rumah saya tengah hujan lebat. Harap suara saya dapat didengari dan juga line internet ni okey, harap semuanya okey. Okey, kita dah sambung kepada siri yang ketiga. Kita masuk kepada bab seterusnya dalam perbincangan perkara-perkara penting ataupun perkara-perkara lazim yang ditanya semasa pembentangan proposal ataupun untuk viva. Untuk sesi yang ni biasanya tanya dalam bahagian viva lah sebab berkaitan analisis penyelidikan. Cuma ada beberapa perkara awalan yang mungkin ditanya semasa proposal defense. Okey, kita pergi pada dapatan kajian. Okey, yang pertama ditanya kaedah penganalisisan data perlu disusun semula agar ia jelas untuk memudahkan pembaca. Maksudnya cara kita menulis bahagian analisis data kita ni perlu disusun semula bagi memastikan penulisan kita akan mudah dibaca dan dipahami. Okay, itu poin nombor satu. Nombor dua, jenis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensi korelasi Pearson. Walau bagaimanapun kaedah regresi juga sesuai untuk menjawab persoalan. Jadi yang ini sama macam bahagian metodologi tadi yang mana penilai merasakan kajian ini boleh di-extend lagi dengan melanjut, bukan hanya buat kajian deskriptif dan inference tetapi juga di-extend untuk analisis kaedah regresi juga. However, this finding is different with the previous study. You need the cite those study. Maksudnya kalau you kata finding ini berbeza dengan previous study, perkara yang previous study tadi you kena cite. Okay, kita tak perlu bincang dah sebab kita dalam literature review dah bincang dah perkara ni. Namun perkara ini perlu di-cite. Lagi-lagi authors yang you katakan dapatan kita ni berbeza dengan dapatan sebelumnya. Dapatan sebelumnya tu ataupun kajian sebelumnya tu kita perlu ada buat citation. Okay. Nombor 4, the study correspondent to early research finding. Okay, bla 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 performance. The connection between this study and your finding is not clear. So macam mana kita nak kaitkan dengan dapatan yang kita perolehi dengan kajian-kajian yang sebelumnya. Early research finding maksudnya kajian sebelumnya. Jadi make sure penulisan dalam membincangkan perkara sama ada similarities iaitu sama atau menyokong atau bercanggah atau sebaliknya perlu dibincangkan dalam satu perbincangan dalam bahagian dapatan yang baik. Okay? Jadi dapatan itu perlu disokong oleh beberapa kajian lepas. Jadi bila sebut dengan bahagian dapatan ni kadang-kadang soalan penilai ni termasuk sekali dua lah, dapatan dan perbincangan. Kadang-kadang bukan apa format dalam tulisan ni kadang-kadang perbincangan dan kesimpulan. Tapi komen-komen penilai ni bila dia komen dapatan straight away dia akan tanya dengan perbincangan juga. Okay, run the correlation analysis. Okay, tak jauh lah Tapi ada beberapa kes sepengetahuan saya di kalangan pelajar-pelajar postgrad, saya ambil contoh lah ada banyak sebenarnya. Ambil contoh dekat universiti saya, ada 2 kali kejadian semasa viva di mana diminta calon itu run data dia masa viva. Okay. Yang ni susah nak bincangkan lah. Tapi salah satu sebab punca dia adalah kadang-kadang kita juga. The way kita menjawab kita punya bahagian analisis atau bahagian dapatan ni kadang-kadang kita firm sangat yang kita buat ni betul. Jadi penilai merasa cadangan yang dia beri tu tak nak dia diterima. Jadi dia mulalah tanya, okay ada data tak? Kalau ada data, you bawa data sekarang saya nak you run sekarang, saya nak tengok macam mana dapatan yang you dapat. Okay, jadi penting untuk terus kekal bersederhana dan humble sepanjang proses viva supaya kita tak ditanya untuk berkaitan untuk run data ketika masa viva lah. Dan mungkin juga bukan disebabkan salah kita lah, mungkin disebabkan penilai tak tahulah, mungkin dia suka uji pelajar dan diminta untuk pelajar tu run data semasa proses viva. Okay, kita minta jauh dah nombor 5 ni It is accurate to say correlation analysis can show prediction for each variable test, regression analysis. So dekat sini dia nak beritahu bahawa ketidaksesuaian dalam satu-satu analisis. Saya ambil secara umum lah Bila kita buat analisis, kita kena pastikan analisis yang betul-betul bersesuaian untuk analisis. Kalau korelasi nak tengok hubungan saja. Tapi kalau nak tengok influence, prediction atau effect, kita kena buat regression analysis.
Jadi the way kita menerangkan dapatan korelasi itu tidak menggambarkan analisis, jenis analisis. Make sure kena betul lah. Mediating effect should be discussed deeply and clearly. Jadi bila melibatkan moderating, mediating atau advanced analysis, kita kena discuss secara lebih mendalam. Okay, tak kisahlah. Sama juga dalam kualitatif and aspek interpretation ataupun apa transcribe and the way kita buat teknik coding. So sejauh mana kita nak buat analisis untuk memberi penerangan aspek penerokan dan penjelasan yang mendalam. So kita kena discuss benda-benda lagi-lagi kualitatif lah, memang kena discuss secara lebih dalam. Should focus more on the key result. Jadi kita bila dalam proses perbincangan, kerana kita punya objektif dan persoalan kajian secara umum ni spesifik kepada key result. Jadi kita kena lebihkan perbincangan kepada key result berbanding perkara-perkara yang tidak dijelmakan dalam hipotesis atau persoalan kajian. Contohnya soalan berkaitan demografi dan latar belakang responden. Latar belakang responden tidak menjawab mana-mana hipotesis dan persoalan kajian. Jadi kita tak perlu cerita lebih lah. Fokus kepada dapatan utama yang menyumbang kepada jawapan kepada setiap persoalan maupun objektif kajian. Okey, result dalam kajian ni tidak clear. Jadi kita kena clearkan lah. Dalam kes ni dia kata hypothesis number 1 until number 4 is not clear. Finding was not really associated with the previous research. Okay, so kita kena ada buat perbincangan lah dan buat justifikasi kenapa finding kita tak sama dengan dapatan kajian lepas, berbeza. So bukan hanya maklumkan dapatan berbeza, tapi you kena nyatakan kenapa dia wujud perbezaan. Melibatkan faktor-faktor luaran ataupun faktor-faktor limitation dalam penyelidikan. Finding should be associated with the research objective. Itu sangat penting lah bila nak buat cerita pasal dapatan, mengeluarkan dapatan, penulisan bahagian dapatan tu harus selari dengan kita punya research objektif maupun research question. Okey, dapatan kajian descriptive statistic only for respondent profile. What about others item? So, kadang kita ditanya juga descriptive statistic dia, mana lagi dapatan-dapatan lain. Okey. Currently, the candidate perform the CFA for individual variable and latent variable in isolation. More efficient and highly suggested method is by assessing the pool of measurement model. This is achieved by combine all latent construct in one measurement model and perform CFA simultaneous as one ounce, all at once. Ini bermaksud bahawa dalam menganalisis CFA ni, kita kena faham CFA ni ada dua jenis, single CFA dan multiple CFA. Biasanya kalau zaman-zaman saya mengaji dulu kena buat dua-dua. Cuma trend sekarang ni berat pada multiple CFA untuk menggambarkan setiap pemboleh ubah atau factors itu berduduk dalam satu konstruk utama. Jadi dia run dalam satu analisis yang dipanggil sebagai multiple CFA. Okay, descriptive result. Don't simply describe the result. I can read the result from the table, but tell me about the each question. Jadi jangan duk ulang-ulang apa yang ada dalam table, benda itu diulang semula. Jadi tugas kita adalah buat interpretation dan menjelaskan apa yang kita faham berdasarkan table. Macam mana nak baca interpretation result daripada table contohnya. Jadi kita kena mampu untuk buat interpretation. Due to relatively low response rate gain this study, non-response bias is a major concern. Okay, jadi bila kita dapat aspek-aspek data collection ni kan, kita dapat rendah, jadi aspek-aspek respon bias ni, aspek bias lah kan, banyak diutarakan. Contohnya bila kita kumpul data dalam satu tempoh masa kan, yang panjang, melibatkan berapa fasa contohnya fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, perbezaan antara fasa 1 ke fasa 2, fasa 2 ke fasa 3 tu dia kena buat different mean testing supaya nak tengok pada walaupun tempoh masa yang berlainan tapi dapatan tu tidak mempengaruhi dengan tempoh masa. Jadi itu konsep bias lah. Begitu dengan aspek-aspek dengan teknik persampling dan size persampling yang sesuai juga untuk memastikan kita dapat jumlah sampel yang sepatutnya. Okay. Then, for example, the possibility of non-response bias can be investigated by comparison between the sample frame. Tadi saya sebutkan lah perbezaan. Comparison of the result early and late response can be also undertaken. Jadi nak tengok perbezaan dalam tempoh masa, ada fasa dan sebagainya. Okay, student only report the finding. So kita hanya report tapi kita tak buat perbincangan. Dan don't just only reporting lah. Student must provide evidence when she justified that the result might be due to
some reason interpretation of the result was not convincing enough and some are missing. Okay, sangat penting dalam buat interpretation, sebab tu saya syorkan lagi-lagi untuk orang kuantitatif. Bila dia run, tak kisahlah SPSS ke, AMOS ke, PLS, dia just masukkan semua table original daripada analisis. Bila dia letak satu table tu dalam bahagian part-part, tapi dia tak interpretasi. Sebab tu penting kita kena create table baru. Jadi apa perkara yang ingin diperbincangkan, diinterpretasikan, itu saja yang berada dalam table tersebut. Yang selebihnya masuk dekat appendix. Yang original table tu masuk dekat appendix. Kita kena create table baru. Masuk perkara-perkara yang relevan, yang sesuai untuk diperbincangkan bagi menjawab setiap persoalan kajian maupun objektif. Itu saja yang diperbincangkan secara deep supaya dia lebih jelas. Basically need explanation on table 4.1 to show good representation of population. Okay, samalah bila dalam dapatan kajian apa saja dalam bentuk table perlu diperjelaskan dengan baik. Tak kisahlah berkaitan deskriptif ke, population ke, setiap output yang berkaitan dengan untuk menjawab setiap ataupun yang berkaitan dengan objektif atau persoalan kajian harus ditunjukkan dalam tunjuk gambar rajah table yang jelas, visual yang jelas, boleh diinterpretasi dengan baik dan boleh dibaca dan dipahami. Where is the explanation of data analysis? So tiada penjelasan bagi data analysis yang ditunjukkan, yang ditunjukkan dalam table contohnya. How many respondent to your survey? Mungkin dekat sini tak jelas, tak dinyatakan berapa jumlah responden dalam survey. Jadi kena buat summary juga berapa yang kita gunakan sebagai sampel, berapa kita gunakan strategi untuk kita edar, berapa yang kita dapat balik, berapa yang kita remove last kali finals kita punya responden yang akan analisis berapa. Okay. A deep statistical analysis of result from questionnaire should be done or it should be considered as the open issue for the future development. So sangat penting bagi setiap statistik yang bagi yang relevan, bagi bersesuaian untuk menjawab setiap persoalan kajian, statistik tu perlu dibuat. Okey, statistik ni banyak prasyarat dia. Prasyarat maksudnya dalam menjawab satu-satu objektif tu kena ada keterlibatan beberapa prosedur statistik sebelum. Dengan ada validity-nya, dengan ada reliability-nya, dengan proses tu result ini untuk baca table ni. So kalau dengan adanya result ni boleh tentukan nak baca mana punya assumption. Itu sangat penting dalam bidang tertentu dalam statistikal ataupun kuantitatif ni sangat mementingkan precise dengan accurate. So dia berbeza dengan kualitatif yang lebih kepada untuk peningkatan untuk memberi makna pengetahuan dan juga understanding tu. Jadi itu perbezaan paling ketara lah. Sebab tu kita kena faham dalam bab 3 filosofi dan pendekatan dalam kualitatif maupun kuantitatif. Okay, the model developed also was not clear explained. So kalau kita testing model, so make sure model yang kita test tu berkaitan dengan setiap pemulihan berkaitan tu, setiap hipotesis itu perlu dijelaskan dengan baik. And the result are not comprehensive, not well represent the real problem. So kita kadang-kadang dapatan yang kita dapat ataupun finding sebelum tu analisis lagi. So apa yang kita collect data data collection dan analisis tu kadang-kadang kita tidak align dengan kita punya objektif dan persoalan kajian. Itu sesi kita yang pagi tadi. Jadi sangat penting apa yang kita kumpul dalam bahagian metodologi dan analisis yang kita guna, pastikan dia bersesuaian, dapatan yang kita dapat hasilkan tu dapat menjawab secara spesifik hipotesis ataupun persoalan kajian. Okey, ada typo sikit this paper pula patutnya this thesis lah This thesis should be extended using the result full survey. Jadi kadang-kadang cara pelaporan kita kat dapatan tu tidak mencerminkan aspek data sebenar Kita ada dua data pilot dan data sebenar. The result are not well presented as SAM approach. Okay, the result should be well present for each calculation for the final result. The author should explain why factor analysis and SAM were used. So apa saja, saya rasa kalau banyak perkara yang ditanya kenapa guna ni, kenapa tak guna. So because of kita punya research design tak strong. Jadi sangat penting lah saya nak repeat takut nanti kesilapan dia berulang Okay, alright. Jadi apa saja tindakan kita, assumption, prosedur, protokol yang kita nak gunakan dalam bab metodologi untuk kita kumpul sehinggalah kita nak untuk analisis. Semua perkara ini perlu diperjelaskan lebih awal dekat research design.
Sebab tu every activities dalam penyelidikan research design tu akan detailkan step 1, step 2, step 3 sampai habis. So specifically ni step untuk jawab objektif nombor 1, ni step untuk objektif nombor 2. Okay, since the paper only presented, ini pun sama juga, dia bukan paper lah. Since this study, okay, since this study only presented the result of the pilot study and the number of respondents is very low, this paper, this study become to has a low quality. Okay, dia macam ni tau. Ada satu case yang mana pelajar ni dia tak faham tentang statistik. Yang mana dalam sebuah penyelidikan ada dua data, iaitu data pilot dan juga data sebenar. Jadi dia bawa dekat Viva tu data pasal pilot saja. Sebab tu kadang-kadang ada setengah universiti dia sangat mementingkan masa proposal defense tu dah ada data pilot. Jadi dia tinggal buat data sebenar. Tapi mungkin atas kesibukan atau faktor dia tak berkumpul dalam community postgrad, dia analisis. Tapi yang dia analisis tu adalah data pilot, bukan data sebenar. Jadi dia tidak menggambarkan kualiti lah. Kalau PhD tak lengkap lah, maksudnya dia tidak mengumpul satu data penuh, itu data pendidikan. Demikian. I would suggest to provide the finding of the review literature in metric format. So sangat penting dalam bab literature review kita sediakan LR matrix. Metric format literature review kita summarizekan past study. So bila kita dapat dapatan, kita boleh tahu dapatan kita disokong ataupun bercanggah dengan literature review sebelumnya dengan merujuk pada LR matrix. Okay, my main concern is the data analysis section. There is no information about the item for the research factors. Okay, buat analisis lah. Bila you ada missing, tertinggal mana-mana bahagian, itu crucial lah. Dalam mana-mana Viva lah. Bila sepatutnya benda itu patut you analisis tapi you tak analisis. Okay, prior to CFA, the psychometric property of the instrument must be verified. However, no analysis has been presented. Okay, kita ada tertinggalan. Jadi dalam disebut psychometric property ni instrumen lah. Dalam untuk membangunkan dan mengesahkan instrumen, ada beberapa step yang kena follow. Sebab tu bila orang nak bangunkan instrumen, dia kena nyatakan scholar mana yang dia refer. Ada yang 9 step, ada yang 10 step, ada yang 11 step. Okay, so untuk setiap step ni perlu dibuat dan perlu dianalisis, tapi benda tu tak ditunjukkan. While there is a separate section for validity and reliability, there is no further result for these two measure. Okay, memang betul bahagian validity dengan reliability tu perlu di-splitkan sebab dua benda yang berbeza. Kita buat validity dan juga reliability. Tetapi kita hanya menyebut dalam bahagian metodologi tentang perkara tersebut tapi kita tak buat. Jadi make sure kita kena buatlah. Validity and reliability tu bukan hanya untuk disebut tetapi untuk dilakukan dalam research. Okey, ada beberapa perkara lah. Has EFA has been conducted. Ini contoh untuk factor analysis lah. Exploratory factor analysis diconduct. Okey, kenapa tak buat? Jadi kalau you tak buat, contohnya pakai PLS. Ada beberapa scholar yang dikata dia tak perlu buat EFA kalau buat pakai SAM PLS. Jadi kena ada justifikasi lah kenapa tak buat. What are the factor loading? So soalan tu ditanya, kadang-kadang kita tak jumpa dalam tesis. Jadi kita tanya soalan tu dan satu lagi untuk menguji kepahaman sama ada you faham tak apa itu factor loading. With rotation extraction method had been used, so tanyalah ada tak buat rotated extraction supaya setiap formula ubah yang kita gunakan tu perlu disusun ikut kumpulan yang sepatutnya dan memenuhi satu nilai factor loading yang bersesuaian dalam proses validity EFA itu. It would be useful to have idea on how sample look like by represent some descriptive statistic. So melibatkan faktor-faktor demografi juga harus diperbincangkan dalam sebuah penyelidikan, contohnya umur, size of sperm, pengalaman. Okay, lain-lain bab 4, okay, candidate did not explain about the assumption. So, apa saja penyelidikan, apa saja analisis nak guna kualitatif ke, kuanti ke, mixed method ke, kena nyatakan assumption. Dan kita kena ikut assumption tersebut. Numbers of respondent was not mentioned. Jadi kita tak nyatakan jumlah partisipan yang kita interview, berapa banyak jumlah responden yang kita hantar kuesioner. Alpha value for each construct only. Jadi kadang-kadang bila buat ujian reliability ni, guna alpha value ni kadang-kadang kena tengok cara pelaporan. Jadi pelaporan tu secara umum, dia nak detail. Jadi kalau nak detail dengan bukan construct saja, factor sekalipun kena ada. It is better if you show alpha value for each item. So nombor 3, nombor 4 tu berkaitan dengan Cronbach alpha untuk berkaitan reliability. So request untuk each item, bukan hanya untuk construct saja.
The discussion of finding can be improved. Can candidate should relate finding with the previous study. Jadi make sure bila kita buat dapatan ni, kita kena berbincangkan sekali dengan perbincangan kajian lepas. Okay. Tapi ikut format juga lah. Ada setengah universiti, kalau universiti saya tu cuma analisis saja. Bab perbincangan dan kesimpulan tu bab 5. Okay. The candidate should also elaborate more on the finding, which is how to solve the problem. Okay, ini sangat penting. Dalam buat penulisan dapatan dan perbincangan ni, kita kena relate balik dengan kita punya pernyataan masalah. Okey, adakah dapatan yang kita dapat ni dapat menyelesaikan masalah? Kita dah relate bagaimana dapatan kita ni bertepatan dengan kita punya objektif kajian. Tapi jangan lupa juga kena relatekan dengan pernyataan masalah. Bila kita dapat menjawab objektif, secara automatik kita dapat jawab pernyataan masalah. The discussion on the implication of the research also lacking. Okay, so jadi kita discussion dengan implication dalam penulisan ni akan amat kurang lah, amat terhad. Okay, mungkin komen ni mungkin tak tengok, mungkin ada format tu duduk dekat bab 5 tapi kalau kata ini termasuk dengan perbincangan, maksudnya kita tak ceritalah Jadi masalah besar tu tak buat discussion dan tak buat implication, benda yang diperlukan dalam sebuah penyelidikan. Discussion on the previous study quite okay, but candidate fail to relate the finding. So, okay, bila buat discussion dengan previous study okay, tapi mungkin secara umum, beritahu kajian lepas pun buat juga. Tapi kita compare dengan objektif dia, compare dengan tujuan dia. Kita harus compare dengan method, dengan dia punya finding juga. Jadi make sure bila relate dengan kajian lepas, relate dengan dia punya penyelidikan dekat metodologi, dekat dia punya analisis dan juga dapatan dia juga. The student should relate the finding with the previous study. Jadi make sure setiap finding tu relate dengan previous study. The result for each test need to carefully interpreted and analysed in relation to hypothesis and pre-research. Okay. Jadi apa saja yang kita nak buat discussion, okay, setiap result yang kita temukan tu kita kena interpretasi, baca betul result yang keluar tu, kemudian kita mampu untuk menjawab kita punya hypothesis lah, sama ada menyokong ataupun tidak. Okay, calon perlu tambah baik dengan mempertimbangkan cadangan berikut. Okay, jelas kalau ada cadangan tu ada beberapa cadangan yang perlu kita buat lah. Bincang bagaimana dapatan kajian ini ada unsur sumbangan terhadap perkembangan pengetahuan semasa. Sebab tu sangat penting bila bahagian dapatan ni, bahagian perbincangan ni kena align balik. Dapatan kita dapat tu kaitkan dengan extension pengetahuan semasa. Jadi kat situ nak tunjukkan di mana kita dapat mengisi kelompongan, seterusnya dapat meningkatkan ataupun nak tunjukkan bahawa penyelidikan ni ada novelty dia, ada originality dia. Bukan sekadar memaparkan penemuan kajian sama ada selari atau tidak selari dengan kajian lepas. Keseluruhan, analisis statistik adalah mencukupi tetapi perlu penjelasan. Jadi bukan hanya melaporkan analisis statistik tetapi kita kena buat interpretasi, kita kena buat penjelasan mengenai analisis, penemuan analisis dalam tesis tersebut. Interpretasi output agak bermasalah dan perlu diperbaiki. Cara kita interpretasi output tu tak bersesuaian ataupun tidak lengkap. Calon perlu menilai semula ayat-ayat yang membincangkan data tersebut agar ia tidak mengelirukan hasil kajian. Ini sangat penting. Penulisan dalam menginterpretasi analisis dalam bentuk dapatan dan perbincangan harus diperjelaskan dalam konteks yang sebetulnya. Kadang-kadang ni kita buat pandai, cara kita interpretasi, kita buat pandai, kita explain cara kita sendiri. Kadang-kadang cara explanation tu tidak tepat. Okay. Perlu lebihkan justifikasi dan kaitkan sokongan. Apa saja dalam konteks mendapat dapatan, penemuan dapatan itu harus diberi disokong oleh justifikasi daripada literature review contohnya. Penilai juga mencadangkan supaya dibina jadual ringkasan. Jadi sangat penting dekat bahagian bab 4 ni buat ringkasan. Okey, bila ada jadual ringkasan tu beritahu ni objektif dia, ni persoalan dia, hipotesis kajian dia, ni kaedah metodologi dan analisis statistik yang sesuai digunakan. Interpretasi lebih kritikal dan tepat perlu dijelaskan. So interpretasi juga. So ni bahagian interpretasi sangat penting mempunyai pengetahuan dalam membuat interpretasi. Tiada perbincangan tentang hipotesis. Lagi-lagi untuk orang kuantitatif, dia perlu menjawab hipotesis. Sekiranya tiada perbincangan dapatan ke arah hipotesis, masih something wrong lah. Kena ada yang tu. Dalam mana-mana jadual perlu mulakan interpretasi. So bila dapat keluar je jadual, tak kisah daripada mana-mana perisian. Perisian mana-mana, tak kisahlah HRST ke, in vivo ke, kuantitatif nutrisian, SAM, RUSH ke, SPSS ke, perlu kita interpretasi maklumat daripada jadual tersebut terlebih dahulu.
Okay, interpretasi data bagi persoalan kajian agak membingungkan. Maksudnya kita gagal untuk menceritakan keterkaitan dapatan kita dalam menjawab setiap persoalan maupun objektif kajian. Perlu dijelaskan dengan lebih mudah untuk dipahami. Perlu dimurnikan lagi terutama berkaitan dengan hasil regresi. Jadi bila kita buat satu-satu analisis tu dapat menemukan satu, contohnya hasil regresi. Jadi kita kena murnikan dalam membuat penjelasan tentang penemuan yang kita dapat. Cara maklumat dilaporkan perlu diperbaiki melibatkan korelasi. Jadi dalam analisis korelasi tu ada beberapa perkara yang you bincang. Okay. Step nombor 1 apa, so bincangkan itu. Bila interpretasi dibuat, so kita baca interpretasi ikut proses dalam analisis. Bukan hanya baca pada laporan akhir saja. Perlu menjelaskan implikasi atau kesan sesuatu analisis itu signifikan atau sebaliknya. Okay, kena jelaskan apa yang dikatakan masuk signifikan, apa yang dikatakan tidak signifikan. Okay, katakanlah tak signifikan. Kenapa data kita tidak signifikan? Walhal kajian online signifikan. Kenapa kajian ini berlaku? Jadi kena jelaskan. Perlu sedikit pemotolan terhadap penemuan kajian yang tersilap interpretasi. Jadi tersalah baca paper ataupun the way you menulis interpretasi itu kurang tepat harus diperbaiki. Okay, jelaskan rangka analisis yang dilaksanakan dalam penyelidikan. Apa masalah analisis yang dihadapi oleh penyelidikan ini? Okay, kadang-kadang ditanya juga. Adakah anda menggabungkan induktif dan deduktif? Kalau gabungkan induktif dan deduktif tu possibility untuk mixed method. Boleh anda cerita secara ringkas dapatan analisis dalam menjawab setiap persoalan kajian? Saya suka soalan ini. Memang itu wajar ditanya. Adakah dengan bila kita analisis menemukan dapatan, adakah dapatan ini menjawab secara spesifik kita punya objektif ataupun persoalan kajian? Adakah anda ada apa? Ni apa ada? Okey, ini kerangka. Okay, ini kena betulkan. Adakah kerangka kajian yang dibangunkan? Salah. Adakah kerangka kajian yang dibangunkan sangat membantu? Okey. Adakah kerangka kajian yang dibangunkan sangat membantu dalam proses analisis kajian? Jelaskan kenapa. Okey. Sangat penting kan bila kita bangun kerangka kajian, dia akan membantu kita especially kepada proses metodologi dari segi strategi dan pengumpulan data. Bila pengumpulan data selepas tu analisis, dia nak pastikan metod untuk kumpul data dan analisis ni bertepatan untuk menjawab setiap objektif dan persoalan. Jadi sangat penting untuk menjawab objektif dan persoalan kajian tu mewakili bab 1, bab 2 adalah mewakili dia adalah kerangka kajian. Kerangka kajian mewakili apa yang tertulis dalam kita punya bab 1, persoalan kajian, objektif dan hipotesis, malah represent apa yang dibincangkan dalam literature review. Dengan adanya kerangka kajian, kita dapat menjalankan pengumpulan data dan analisis patut benda tu adalah selari. Okey. Adakah anda menggunakan data lain dalam kajian ini yang turut beri sumbangan? Jadi kadang-kadang contohlah kan asalnya kita gunakan satu. Tiba-tiba supervisor kata kena buat triangulate. Okey, tak ada plan pun nak buat observation, tak ada plan pun nak buat teks. Jadi dalam kajian ni sepanjang proses tu untuk memastikan dapatan yang kita dapat tu adalah betul-betul orang kata enrichment yang kaya, yang terperinci, yang mendalam. Jadi kadang-kadang kita perlukan support data. Sebab tu perbincangan awal, ni kena perbincangan awal ni. So dalam bahagian metodologi, so dalam mendapatkan dapatan yang terbaik, apakah consider data-data yang diperlukan. Okey, kita masuk kepada bab 5, perbincangan dan kesimpulan. Minta maaf tadi, jadi bila kita cerita dapatan tadi pun dah masuk sikit-sikit perbincangan. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang ada dengan mesti adalah analisis dan perbincangan. Ada dengan mesti macam itu saya analisis saja, perbincangan tu di bab 5. Kadang-kadang bercampur-campur lah tapi kita faham lah bila ada dapatan, kita kena argument dapatan kita kena support dalam konteks perbincangan. Okey, perbincangan kajian, okey, perlu ada kaitan kewujudan masalah yang dinyatakan dengan kaitan dengan perbincangan dapatan kajian. Okey, bila cerita perbincangan kajian ni jangan lupa semua bahagian-bahagian yang ada dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Ingat, ni bukan perbincangan dapatan, dia adalah perbincangan kajian atau perbincangan penyelidikan. Jadi bincanglah apa dapatan yang kita dapat sekarang ni, dapatan yang kita dapat sekarang ni reflectlah balik dengan latar belakang. Dapatan yang kita dapat reflectlah balik dengan penyataan masalah. Kita punya dapatan kajian reflect dengan objektif persoalan kajian dan hipotesis. Okey, dapatan kajian reflect dengan kepentingan dan juga limitasi. Itu bab 1. Okey, perbincangan kajian, dapatan yang kita dapat ni highlight balik ketepatan dengan teori yang digunakan, konsep yang digunakan. Dapatan kita dapat dari segi kesesuaian kerangka teori, pemulih ubah dan kerangka konsep. Okey, bertepatan dengan kajian ni menggunakan research design ni.
metodologi, populasi ni, sampling ni, semua perkara itu harus dibincangkan. Baru jadi perbincangan kajian, perbincangan tu jadi lebih luas. Bukan hanya bincang dapatan dengan kajian lepas. Lupa, kita buat perbincangan bukan perbincangan dapatan tetapi perbincangan sebuah penyelidikan. Sebagian besar perbincangan tiada konsisten dengan dapatan kajian, perlu disemak dan diperbaiki. Okey, calon boleh menambah baik agar perbincangan tu lebih terperinci. Make sure bahagian perbincangan itu dia lebih terperinci dalam menjawab semua komponen atau elemen-elemen yang ada pada bab 1 sehinggalah bab 5. Okey, ditambah baik dengan beri makna, beri makna, pengetahuan, understanding, kefahaman yang lebih baik daripada apa dapatan yang kita peroleh. Jadi kita bincanglah sejauh mana kita boleh apply bahawa dengan dapatan yang diterima ni dapat memberi makna kepada dapatan yang diperoleh. Calon perlu memberi justifikasi yang jelas masa membuat perbandingan dengan hasil dapatan pengkaji lepas. Jadi kenalah buat penulisan yang dapat memberi justifikasi, lagi-lagi dapatan kita bercangkah yang mana dalam literature review adalah positif dan signifikan tetapi dapatan kita tidak, contohnya. So mana kita memberi justifikasi bahawa dapatan ini ditemukan dengan sampel yang begini, inilah dapatan yang diperoleh. Perbincangan yang agak kritikal ada perlukan. Okay, lagi sekali aspek dalam literature review perlukan di sini penulisan cara sintesis, cara kritis, cara perbandingan, persamaan dan perbezaan, synthesize, analisis, kesimpulan. So semua perkara gaya penulisan itu harus digunakanlah. Kualiti perbincangan bagi dapatan kajian dapat dimantapkan lagi dengan penerangan lanjut berkaitan dengan makna, tafsiran dan interpretasi. Okey, sama juga dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan penerapan interpretasi itu sangat penting. Dengan tambahan kualitatif dia ada makna dan tafsiran juga. Jadi bahagian ini sangat penting dalam penulisan perbincangan supaya perkara ini kita tak lupalah. Jadi bila buat perbincangan bukan hanya merujuk pada perbincangan dapatan sahaja. Okay, the discussion should be more elaborate. Bring the discussion on chapter 4 to chapter 5. Okay, kadang-kadang kat sini lah kadang-kadang kita tersilap nombor 8 tu. Kadang-kadang kita buat perbincangan dekat bab 4. Padahal format universiti perbincangan dekat bab 5, jadi kita kena transfer bab 5. Discussion on H1, H4 is too short. Jadi katakan kita ada 4 hipotesis. Jadi kita buat perbincangan ke arah 4 hipotesis ni too short. Maksudnya perbincangan kita ringkas. Jadi kena lanjutkan, kena kembang lagi penulisan perbincangan dalam tesis. Make a clear discussion for this section. Make it as simple as you can. Jadi dalam penulisan perbincangan ni bukan lagi nak menulis literature review. Itu nombor 1. Ramai orang tulis perbincangan macam tulis literature review. Literature review 2.0 pula. Jadi dia bukan literature review tetapi dia perbincangan. Perbincangan apa dapatan yang kita perolehi dengan dapatan yang sebelumnya. Kat situlah kita berbincang wujudnya persamaan, wujudnya perbezaan, apa yang kita boleh apply dengan dapatan yang kita dapat ni. There is no conclusion section present in chapter 5. Chapter 5 kena mulakan dengan kesimpulan kesimpulan kajian. Jadi mulakan dengan bab 5 tu bukan lagi cadangan bukan lagi cerita perbincangan tetapi adalah untuk buat summary. Summary apa yang kita buat tentang research ini dari sudut introduction dia, pengenalan dia, latar belakang dia sampailah kepada limitasi, kepada literature review dalam part 2, daripada teori sampailah research framework, kepada chapter 3 kepada metodologi, research design, sampai daripada ujian validity and reliability. Jadi begitu juga dengan teknik analisis dan juga dapatan. Semua perkara itu kita summary-kan dalam summary in chapter thesis summary in chapter 5. Okay, but how is support the theory? Explain. So dalam bahagian perbincangan jangan lupa kan, dalam bahagian perbincangan pun kita boleh bincang dengan literature review. Okay, mungkin orang tanya tentang teori, kesesuaian dalam perbincangan nak gunakan teori tersebut. So apa, ada tak argument ataupun support yang boleh jelaskan perkara ini? Discussion more on previous study but fail to relate the finding and the theory. Okay, kadang-kadang kita buat discussion ni memang bagus tapi kita tak relatekan dengan finding dengan teori. Kaitkan dengan dapatan kajian lepas. Kita kaitkan dengan kajian lepas tapi kita lupa nak kaitkan dengan kajian lepas punya metodologi, analisis dan dia punya dapatan. Sama macam poin depan tadi lah. Discussion was not convinced and many repetition. So ulang-ulang benda yang sama walhal literature review tu sangat luas
pastikan kita punya perbincangan kita meluas juga supaya dia bukan hanya sebuah tesis yang untuk kita tetapi dapat memberi manfaat. So kita ada cerita bahagian sumbangan. So, sumbangan kita jelas sumbangan pada kerajaan, pada akademik, pada practitioner dan komuniti. Tetapi kita duk dalam perbincangan duk repeat benda yang sama, repetition. Okay, student should highlight or discuss more on the finding. How the finding solve the issue. Itu lagi sekali sejauh mana kita punya dapatan kita tu diperbincangkan dalam konteks penyelidikan, relatekan balik dengan research background. Kalau finding solve the issue tu sama ada dekat latar belakang kajian bersama-sama dibaca dengan pernyataan masalah. Sejauh mana kita nak ceritakan finding kita ni bertepatan dengan pernyataan masalah ataupun latar belakang kajian. Poor discussion on implication of research on theory and practice. Tu banyak orang missing lah Penat kita cerita kat bab 2 tu berkaitan teori, konsep, praktis. Bila dapat dapatan kita tak highlight, kita tak reflect yang tu. Okay, need to provide more discussion on the result on the study. Discussion is not clear. Jadi bahagian perbincangan secara keseluruhan dia jadi macam satu literature review, terlalu umum dan tidak jadi berlaku perbincangan kajian bagi menjawab setiap objektif maupun persoalan kajian. Okey, implikasi kajian. Okey, sebelum saya pergi implikasi kajian, ada soalan nak tanya bahagian analisis, bahagian perbincangan sebelum saya masuk bahagian contribution ataupun implikasi kajian ni. Setakat ni ada soalan? Okey, Ahmad Fakruddin. Okey, sini Fakruddin. Okey, kalau ikutkan tadi macam confused kan? Okey, macam ni, bila saya tadi kongsi, minta maaf dulu, bila soalan-soalan saya kumpul tu kan dah bercampur universiti. Ada soalan-soalan interview pula, ada soalan-soalan viva, proposal defense daripada universiti UPSI, ada universiti lain juga, jadi bercampur-campur. Jadi ikut format universiti. Kalau di UPSI, perbincangan tu dalam bab 5, jadi dekat bab 4 tu cuma analisis dan dapatan saja. Jadi perbincangan dan kesimpulan. Jadi perbincangan dekat bab 4 tu tak perlu dibuat. Perbincangan tu harus ditulis di bab 5 bersama kesimpulan. Tapi kalau format universiti tu memang analisis dan perbincangan, jadi bab 4 tu kena buat perbincangan. Cuma dekat slide saya dia bercampur. Ada juga perbincangan dalam bab dapatan. Jadi sebab apa? Sebab format bercampur. Sebab yang saya kumpulkan tu soalan-soalan lazim tu bercampur pelbagai universiti. Jadi saya mohon maaf untuk tu. Okay, ada lain soalan setakat ni? Ada soalan lagi tak nak tanya yang berkaitan ni sebelum saya masuk bahagian implikasi dan juga contribution kajian? Okay, boleh terus tanya tinggalkan soalan dekat bahagian chat. Doktor. Okay, ya. Doktor. Okay, silakan. Saya Syazwani, saya nak tanya macam yang apa tadi doktor cakap yang pasal dapatan kajian tu kan. Contoh kalau macam literature review kita dapatan dia lain, kemudian kita punya result kita berlainan lah, bertentangan kan. Okay. Jadi doktor kata tadi kita kena justify lah. Betul. So kita punya justification tu is based on our own research ke? Maksudnya kita macam, adakah kita mengandaikan contoh, oh dia tak sama sebab ini, berdasarkan kes kita ke macam mana? Okay, macam ni sokongan teori ke macam mana? Ada berapa solution. Yang pertama sebenarnya kadang-kadang kita punya dapatan bertentangan dengan literature review. Itu nombor satu lah. Dalam situasi kita bercanggah. Maksudnya dapatan kita berbeza dengan literature review. Okey, biasanya orang melaporkan untuk melakukan perbincangan. Yang pertama kita kena laporkan dulu. Okey, dapatan ini berbeza dengan dapatan yang lepas. Antaranya nyatakanlah citation itu. Okey, ini disebabkan beberapa faktor-faktor luaran. Biasanya kita bincang faktor-faktor luaran. Contohnya kajian kat luar negara tu dapat signifikan. Mungkin dari segi faktor culture dekat Malaysia ni. Lagi apa faktor lagi? Bila sebut faktor tu 5 perkara aspek politik, bila politik ni pentadbiran, kerajaan, polisi, dasar, disebabkan faktor ekonomi, condition ekonomi, ekonomi, taraf hidup, dari segi kemiskinan, dari segi perniagaan, dari segi profitability, dari segi aspek sosial, dari segi quality of life, lagi aspek-aspek sosial lah. Okey, aspek teknologi, keupayaan teknologi dan keupayaan agama. Jadi bolehlah kita, bila dapatan kita tadi bercanggah, kita boleh katakan dapatan ini merupakan dapatan baru berbeza dengan dapatan kajian lain. Ini kerana kajian ini dilaksanakan Malaysia mengandungi pelbagai masyarakat majmuk dari segi aspek 5 tadilah, politik, ekonomi, sosial, teknologi dan agama.
So boleh discuss dari segi faktor-faktor luaran. Kan? Bukanlah kata kalau dapatan kita tak sama dengan LR tu kita fail, tak. Cuma kita kena cerita lah. Jadi orang suka, kalau tanya saya, researcher suka, penilai pun suka bila kita dapat dapatan yang berbeza, tapi kita tak bincang. Jadi apa yang dia bincang? Kalau kita tengok, penting bedah kita ni kena tengok banyak tesis, kita kena refer banyak tesis. Kadang-kadang kita kena refer tesis bila tengok dekat bahagian perbincangan ataupun dapatan. Bila dia dapat dapatan dengan perbincangan yang bercanggah dengan literature review, cuba belajar macam mana dia melaporkan dia punya penulisan. Salah satu banyaknya ni adalah dengan melaporkan, dengan memungkinkan berapa situasi atau faktor yang kita panggil faktor luaran. Kalau you bincangkan faktor dalaman, menunjukkan kelemahan, kita kata sampel sikit, teori salah. Saya cuba elakkan kalau student saya untuk menceritakan hal-hal dalaman. Jadi bila hal-hal dalaman tu kecuaian kita lah, kita tunjukkan sampel sikit. Kenapa tak pakai sampel besar? Salah kita. Kita gunakan salah teknik. Salah kita, kenapa kita salah guna salah teknik? Kita salah guna unit analisis. Kita salah gunakan teori. Jadi kalau boleh kita tak naklah cerita tentang kelemahan yang ada dalam penyelidikan, tapi kita nyatakanlah faktor-faktor luaran lah. Gangguan-gangguan luaran yang memungkinkan kenapa dapatan kita macam tu. Jangan menampakkan kelemahan kepada proses metodologi kita, proses literature review. Jadi kita memberi alasan yang internal. Kalau boleh kita cuba bagi alasan yang eksternal lah. Tapi sebenarnya kalau saya jadi penilai, memang saya tahu salah satu sebab kenapa you tak dapat dapatan adalah kesalahan internal. Maksudnya merujuk pada kesalahan internal lah. Tapi kita dalam menulis, kita jangan cakap cerita pasal kesalahan internal. Kalau kesalahan internal, maksudnya you kena recollect data balik lah. Kena recollect data balik. Boleh jawapan untuk soalan itu? Ada soalan lain? Silakan. Tak kisah soalan yang berkaitan dengan pagi tadi pun boleh juga. Doktor, saya nak tanya, kalau tiba-tiba dalam masa viva tu nanti kita macam perasan lah apa ataupun examiner highlight kata ada benda yang kita tak buat. Contoh macam saya buat mixed method, kemudian saya tak buat untuk pilot test untuk kualitatif iaitu interview kan. Saya cuma buat macam kesahan, reliability, validity semua saya buat lah. Cuma untuk pilot tu saya tak buat. Jadi masa kalau lah kata examiner tu highlight benda tu, oh you tak ada pilot study untuk you punya interview ke kualitatif kan. So mengaku je lah ke macam mana saya nak defend tu, cara nak defend tu? Dalam kes ni sebenarnya apa yang kita boleh buat adalah mengukuhkan validity lah. Sebab bila kita buat pilot study dalam interview tu, katakanlah dalam kualitatif kan kita kena buat juga pilot tapi kita tak buat. Jadi kita kena mengukuhkan beberapa scholar lah. Kalau ikutkan ada sebenarnya. Kalau tengok setengah buku kualitatif tu memang dia tak tekankan pun pilot study dalam kualitatif. Dia cerita buku tu tak tekankan, bukan cakap kualitatif tak perlu buat pilot. Tapi buku tu tekankan berapa pentingnya faktor-faktor internal dan external validity. So kita just follow. Kalau dalam buku tu kata ada 5 step internal dan external validity, kita buat benda tu. Dan buku tu jelas tidak menceritakan tentang pilot study. Itulah. Bila kita jawab, kita merujuk scholar lah. Merujuk scholar sekian, okay, dalam proses kualitatif, proses validity dia sekian. Jadi you ikut proses tu. Di dalam proses tu tidak ada buat ujian pilot study untuk contohnya menjalankan kepada 2 orang kajian rintis dengan menanyakan semua soalan untuk pastikan soalan itu dapat difahami dan juga dapat kontrol kawalan masa plus kita dapat pengalaman awal lah sebelum kita turun untuk kajian yang sebenar. Kalau macam tu the best answer yang tu lah. Tapi kalau you selama ni pun buat validity pun tak ada rujuk scholar mana-mana, bukanlah main, maksudnya terus buat saja. Jadi kalau panel kata you ada buat pilot study, tidaklah. Kita jawab tidaklah, tapi mesti dia sambung. Kenapa tak buat? Jadi kita kena ada satu jawapan bila tak jawab kepada tidak buat tu dan kenapa tak buat tu kena ada justifikasi. So kita dah buat dah sekarang ni, apa yang kita kena ready adalah kena beri justifikasi lah kenapa kita tak buat pilot study. Itu jawapan yang kita boleh siap sedia daripada sekarang lah. Katakanlah you dah submit dah tesis, jadi kita kena siap sedia dari segi justifikasi kenapa kita tak buat. Tapi kalau kata dia suruh buat juga, dia akan jadi bad attitude lah. Tapi kalau dia kata kena run balik semua, berat tu. Kalau kata buat je lah bad attitude, tu cerita lain lah.
Tapi kalau dalam kes ni boleh bagi justifikasi, bukanlah kita menidakkan katakan pilot study tak penting, tapi merujuk pada scholar dalam kualitatif tu step dia untuk proses validity cuma yang tu je, dan dia tidak discuss dalam konteks pilot study. Ada a few books. Jadi saya pun saya pun kena double check lah tapi kebanyakan buku tu dia tidak menceritakan tentang aspek pilot study, tapi dia ada cerita proses validity tu. Jadi kita just bincang yang validity tu lah. Okey, terima kasih doktor. Sama. Ada lain-lain sebelum saya masuk yang bab yang terakhir ni, implikasi kajian, dan juga saya tadi curi-curi masa sebenarnya. Lepas rehat tadi tu, saya nak prepare slide untuk tambahan siri yang keempat untuk bagi contoh untuk slide-slide yang ilis kita belajar lah nak buat slide untuk proposal defense dengan Viva. Tapi tak dapat siap dengan sempurna lah. Tapi saya tunjuk juga lagi. Jadi ada tambahan-tambahan nanti saya akan buat slide extension slide untuk siri yang keempat tu. Okay, Doktor, kalau tak ada Doktor, sorry, last question. Nak tanya yang pasal tadi kan yang dapatan kajian kita tak sama dengan yang literature review tu. Betul. Yang soalan sebelum ni. Okey, jadi bila kita justify yang doktor kata based on 5 reasons ni, which politics, ekonomi dengan yang lain tu, okay. Dia tak apa maksudnya benda ni macam tiba-tiba timbul walaupun kita memang tak bincang dalam kita punya literature review masa chapter 2 kan. Sebab kita punya chapter 2, kita punya discussion kita adalah based on kita punya variables dan sebagainya kan. Yap. Jadi tak ada masalah lah kita highlight pasal macam faktor perbezaan sosio ke, perbezaan latar belakang pendidikan ke, macam mana? Terima kasih you highlight balik. The way you nak cerita tu janganlah macam terlalu over defense lah. Jangan terlalu over defense. Santai je. Dalam situasi Malaysia yang ada pelbagai kaum dan kita punya teknologi yang masih peringkat sederhana, berapa faktor memungkinkan bahagian ini. Tapi the way kita cerita hal-hal luaran tu pun kena ada citation juga. Kena ada citation jugalah, jangan kata tak ada citation lah. Dia ada dua cara je, dua jalan je. Kalau kita cerita dari sudut internal, dia ada dua jawapan je, sama ada internal atau external. Dua-dua tak salah nak cerita internal dengan external. Tapi saya risau kalau student jawab dalam konteks internal akan menunjukkan kelemahan dalam research. Okay, kenapa dapatan tak signifikan? Kerana kita punya sampel sikit. Kenapa kita pakai kita punya ralat pengukuran tadi kita pakai rendah? Kalau sampel tu besar, kalau ralat pengukuran tu kita ambil kecil 1%, mungkin kita akan dapat signifikan. Jadi kita tak nak menunjukkan kelemahan kepada kita. Kita tak buat factor analysis. Kalau disebabkan kalau you buat factor analysis tadi, kemungkinan dapatan kita akan signifikan. Kita salah memilih teori. Kalaulah kita pakai teori lain, gunakan formula ubah lain, mungkin kita dapat menyelesaikan dapatan yang signifikan. Kalau boleh saya tak nak menyebabkan kita lemah dengan menceritakan yang internal. And sebab kita consider research adalah satu decision making yang kita dah buat awal. Jadi rujuklah bila sebut politik tadi, luas tau politik tu. Dari segi budaya, dari segi pentadbiran, dari segi dasar, dari segi kedudukan Malaysia ni, ranking kita, dari segi sudut geografi kita ni. Banyak-banyak faktor-faktor luaran tu luas. Jadi kalau tanya saya, boleh bincangkan dengan faktor-faktor luaran. Daripada kita tak bincang apa-apa, kita kata dapatan ni juga adalah tidak signifikan. Dia menunjukkan bahawa dia berbeza dengan dapatan-dapatan sebelumnya. Takkan kita nak full stop kat situ. Jadi kita kena extend cerita lah. Jadi faktor-faktor luaran. Jadi saya advise macam tu lah. Tapi nak belajar penulisan tentang faktor-faktor luaran ni best. Dia ada multi style. Jadi sebab tu kita kena rujuk macam tadi, kena rujuk juga beberapa kajian-kajian lepas. Bila dapatan dia bercanggah dengan literature review, cuba kita belajar macam mana, apa yang dikaitkan. Kadang-kadang kita boleh belajar lah. Paling banyak orang kaitkan dengan budaya dengan teknologi lah. Budaya, teknologi, sosial. Tu paling banyak lah. Kalau saya ranking kan, kalau orang study kat Malaysia ni, kalau dapat dapatan kajian memang dia tengok lah kan. Dia tengok lah dapatan kajian lepas, kat negara mana. Negara mana. Dapatan negara mana. Jadi dia tunjuk lah. Di negara maju, kita kat negara yang belum maju lagi, kita moderate. Jadi dia ceritalah faktor-faktor negara Malaysia dan sebagainya. Faktor-faktor ialah pemerintahan, kerajaan dan sebagainya. Ada government support ataupun government tak support. Benda tu dekat negara maju dah ada benda tu, dekat Malaysia belum ada lagi. Dari segi facilities, kemudahan masih lagi kurang. Masih lagi peringkat readiness, kita belum lagi. Jadi aspek tu lah, aspek tu harus diperbincangkan. Namun
secara jangan over discussion, dan plus all the facts tu, fakta yang kita nyatakan tu perlu ada citation. Okey, terima kasih Doktor. Okay, right. Ada soalan lain sebelum saya masukkan bahagian contribution ni? Tempat saya hujan balik pula. Okey, kita sambung implikasi kajian. Okey. Okay, research contribution did not link to the theory that you use for your study. Kan? Implikasi kajian ni biasa orang ceritalah secara umum, implikasi dari sudut theoretical, implikasi sudut practical. Nama lain perkataan implikasi ni adalah contribution, sumbangan. Sumbangan yang umum, yang minimum ni dua lah, sumbangan dari sudut theoretical dan sumbangan dari sudut practical. Tapi secara luas je sumbangan ada empat, sumbangan kepada theoretical, sumbangan pada methodological, sumbangan kepada empirical iaitu dapatan atau finding, dan sekali adalah contribution ataupun sumbangan kepada practical tu. Kepada practical tu. Okay, kita go through yang lain-lain. Okay, you should highlight your research contribution, relate the statement that you mention in the paragraph. Jadi kalau nak ceritakan contribution ni peringkat awal lagi. Dia kena bertepatan seperti mana yang kita nyatakan dalam kita punya significance of the study ataupun kepentingan kajian di bab 1. Yang tu kena align. Jadi apa yang kita cerita tentang contribution ni bertepatan dengan kita. Bila cerita pasal theoretical, berkaitan apa yang kita cover dalam literature review. Bila kita cerita dalam metodologi, apa yang kita laksanakan di dalam bahagian metodologi dan analisis. Dari bila cerita dari sudut empirical, berkaitan dengan dapatan kita selari dengan setiap objektif persoalan dan hipotesis. Bila kaitan dengan praktikal, siapa yang dapat manfaat penyelidikan ini sama ada akademia, kepada kerajaan, industri maupun society dan community. Avoid using number point. Kita should be cerita bahagian implication atau sumbangan dalam bentuk paragraph. Jangan cerita dalam bentuk point-point. Okay, sebab kita kena explain. Any limitation on research method, instrument dan scope. So kita kena cerita dalam bahagian ni nampak macam bercampur kan, tapi kalau nak spesifik cerita limitation, kita ada satu bahagian lagi adalah sama ada nama dia recommendation ataupun cadangan untuk kajian akan datang. Kadang-kadang komen-komen ni bercampur-campur minta maaf. Okey, implikasi kajian kabur kerana kajian dari segi faktor agak kabur untuk menilai dari segi objektif kajian serta tidak menggambarkan selari dengan tajuk. Bila kita buat contribution, the way you cerita your contribution tak match dengan you punya objektif kajian. Malah tak match pula dengan tajuk. Ni berat dah ni alignment kita. Sampai dah bab ujung, dah bab 5 bahagian contribution ni, kita masih lagi tak dapat match dengan kita punya objektif dengan tajuk. Tidak dinyatakan dengan jelas kepentingan menuju kepada kajian lepas. Jadi kita tak ceritakan kita punya finding. Okay, sekarang ni dah sampai bab contribution, kita punya finding. So apa yang kita nak boleh ceritakan implikasi daripada finding kita, penemuan dapatan kajian penyelidikan kita ni bagi setiap objektif persoalan dan hipotesis, apa yang kita dapat sumbangkan. Bukan lagi kita nak buat literature review, nak membandingkan. Nak buat literature review dah buat. Nak buat membandingkan dengan literature review dah buat perbincangan. Ni dah implikasi. Implikasi berbeza dengan cara penulisan perbincangan maupun penulisan literatur review. Okey, poin-poin yang disenaraikan dalam bahagian ini tidak jelas hubung kait dengan dapatan kajian. Jadi apa saja yang kita nak cerita dalam bahagian contribution ni, jangan lupa kita ada objektif persoalan dan hipotesis. Jadi janganlah menampakkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang kita kaji. Kita menulis sumbangan berdasarkan apa yang kita dapat, apa yang kita kaji, apa yang kita kumpul. Okay, pelajar perlu lebih objektif dalam menghubung kaitkan dapatan kajian yang diperolehi dengan beberapa perkara-perkara yang bersifat implikasi. Okay, bahagian ini perlu dimurnikanlah. Okay, when you discuss about research contribution, please link to your result. Jadi kita akan mulakan, bila nak cerita contribution, kita start dengan kita punya dapatan. So dapatan kita sebagai permulaan, initial. So dapatan kita reflect dengan isu ataupun latar belakang. Dapatan kita reflect kita punya problem statement. Dapatan reflectkan kita punya objektif persoalan kajian maupun hipotesis. Dapatan reflect dengan kepentingan kajian, dengan limitasi. Dapatan relate dengan teori, dengan konsep, dengan model. Dapatan relate dengan kita punya kerangka konseptual, kerangka kajian.
relatekan dengan pemulih ubah, kan? Relatekan dengan perbincangan kajian-kajian lepas, relatekan dengan metodologi, dengan research design, dengan populasi, dengan sampling, dengan teknik, dengan size sampling, dengan validity, dengan reliability. Relatekan balik dengan analisis yang kita gunakan. Jadi bila cerita tentang perbincangan tentang dapatan, dia melibatkan keseluruhan. Jadi bila cerita tentang sumbangan, sumbangan ni bila relate dengan dapatan, dia adalah empirical. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya rujuk pada empirical dan dapatan, kita masih ada theoretical, method dan practical. Okay. Alright. Kemudian okay, the candidate state that the finding have theoretical, bagus, empirical ada, practical ada, cuma tertinggal methodological je. However, the finding have theoretical implication was not explained further. Jadi, bagus kita cerita ketiga-tiga atau keempat-empatnya, tapi make sure kita kena cerita detail lah. Kalau cerita theoretical, kena kembangkan. Thus, the article suggests area for further research. So, ini cadangan untuk kajian akan datang. Jadi, untuk bahagian 45, selain pada sumbangan, kita kena tulis cadangan untuk net researcher dan kepada akademik maupun kepada pelaksana ataupun kepada practitioner. Novel managerial implication should be formulated and must be revised accordingly. Okay, kadang-kadang ada orang discuss dari sudut managerial. Okay, managerial tu ada sikit-sikit bau bacang dengan practical lah. Ada orang gunakan managerial implication, ada gunakan practical implication. Maksudnya sejauh mana benda tu dapat dirujuk, dapat digunakan. Itu maksudnya managerial dan juga practically. Okay, there is no theoretical contribution to the research. Maksudnya kita tak cerita theoretical and kita wajib tadi cerita theoretical, memberikan hujah-hujah yang lebih kritikal dan mendalam, bukan hanya summary. Okay, kita kena deep, memberi implikasi yang baik kepada guru, pelajar, pentadbir. Ini maksudnya kalau cerita memberi kesan kepada guru, pelajar, pentadbir, kementerian, ini adalah praktikal. Ini bila cerita manfaat, siapa yang dapat manfaat daripada sumbangan kajian ini ataupun hasil daripada penyelidikan ini, itu dinamakan sebagai implikasi ataupun sumbangan praktikal. Okey, lain-lain dalam bab 5, okey, the candidate was less able to link research finding with the previous research, macam dia mentionkan tadi. It is suggest to include summary table. Okey, penting bila kita dah sampai dekat bab 5, kita kena buat kotak summary. Jadi kita nak buat summary daripada sebuah penyelidikan, bermula daripada penyataan masalah, objektif, persoalan hipotesis, penggunaan teori, okey, penggunaan metod, penggunaan analisis. Okey, jadi benda tu semua kena ada supaya kita nampak keterkaitan bila dapatan kita dapat begini, kat mana yang kita sama, kat mana yang kita beza. Jadi kita boleh menunjukkan bahawa research ni sebenarnya beraplikasi ataupun extension atau come out dengan new things. Okay, kemudian can start with the aim, the research and whether the thesis achieved. Jadi bila nak melaporkan dalam bab 5 ni menarik juga kita melaporkan injok objektif by objektif. Dan juga boleh disusun penulisan bahagian bab 5 ni dengan summary merujuk pada setiap objektif. Kemudian dari sudut sumbangan, sumbangan kita boleh juga cerita by objektif tapi lebih baik susun ikut teori dulu, lepas tu method, kemudian empirical, kemudian practical. Calon perlu menyemak, minta maaf kan, kadang-kadang nama perkataan guna calon, kadang-kadang guna nama pelajar kan, maksudnya candidate lah kan, yang nak proposal defense maupun viva. Okey, calon perlu menyemak semula bahagian ini akannya lebih menyeluruh. Calon boleh menambah baik dalam bahagian penyelidikan masa depan. Okey, calon juga boleh membincangkan kajian ini disertakan fakta-fakta sumber rujukan yang sah, dicadangkan susunan dari pengenalan, hasil penemuan utama dan rumusan kajian, implikasi dan cadangan dasar dan dari sudut teoretikal dan praktikal. Okey, sumbangan kajian cadangan dan kajian masa hadapan juga perlu dibincangkan. Jadi jangan lupa bab 5 perlu cerita tentang sumbangan dan juga cadangan. Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan kesimpulan yang boleh diperbaiki. Kesimpulan yang ditulis tidak menggambarkan dapatan. Jadi kita dah buat penat, journey kita macam-macam kita buat, tapi penulisan kesimpulan tidak menggambarkan effort, aktiviti keseluruhan dalam sebuah penyelidikan. Okey, kesimpulan agak umum, okey, boleh detailkan lagi. Okay, skop penulisan rumusan untuk mewakili kesimpulan kajian keseluruhan adalah tidak mencukupi ataupun tidak mewakili semua bab. There is no conclusion section present chapter 5, tertinggal. Jadi kena ada summary in chapter 5 to represent all chapters in this research. Conclusion section is very weak, lemah. Kalau kita terdapat menyimpulkan keseluruhan penyelidikan, mungkin kita menyimpulkan dapatan, tapi kita terdapat menyimpulkan penyelidikan. Okey, organisasi kajian, macam mana kita organize keseluruhan tesis ini, ditanya juga dalam viva. Keseluruhan maksudnya keseluruhan tesis macam mana dia organize.
Okay, dari segi kualiti adalah sederhana, kerap memerlukan struktur semula ayat. Okay, dari segi keseluruhan kita kena struktur balik banyak ayat. Calon perlu pastikan dan periksa setiap muka surat, pastikan semua sokongan telah disandarkan bahagian rujukan. Maksudnya semua setiap muka surat dalam tesis ini yang mana tempat-tempat citation, yang tempat fakta yang you cite pastikan ada, boleh rujukan penuhnya dekat bahagian reference. Susun atur keseluruhan masih boleh tambah baik dari segi susunan outline dan cara penerangan boleh dikemas kini lagi. Secara keseluruhan persembahan penyampaian teori adalah mengikut piawaian, ini positif, bagus, alhamdulillah. Penyampaian penulisan masih boleh diperbaiki, cara menulisan, melontarkan penulisan dari sudut perbincangan boleh lebih diperbaiki dan juga cenderung kepada penulisan gaya penulisan akademik writing lah. Terdapat banyak singkatan dalam teks tetapi tidak dinyatakan dalam halaman, jadi masuk banyak kata-kata singkatan tapi tak sinkronis dengan akronim. Jadi dengan apa yang kita ada dekat kata-kata singkatan tu tak ada, pastikan align, pastikan balance, ada semuanya. Okey, penulisan perlu ada kesinambungan. Make sure all reference are listed, samalah kan, rujukan kita masukkan kena lengkap lah. Semua yang kita cite perlu ada dalam rujukan, atau sebaliknya semua ada dalam rujukan adalah kita cite. Calon perlu menyemak keseluruhan tesis bagi memastikan sumber rujukan adalah terkini. Okey, ada juga masih lagi terdapat rujukan yang lama, jadi kita kena kalau boleh remove ataupun kita replace dengan new citation yang latest. Dicadangkan rujukan yang terkini untuk ditambah dalam kajian literatur, agak mengecewakan kerana hampir kebanyakan kajian lepas yang dirujuk sudah agak ketinggalan, jadi agak lama lah, make sure nak 5 tahun yang terkini lah isunya. It suggests use and not. Jadi ada banyak reference punya rujukan dalam segi apa kita panggil reference management. Okay, pengurusan rujukan kita ada EndNote, kita ada Mendeley. Jadi gunalah perisian-perisian yang baik ni cuba mengelakkan daripada kesalahan eja nama, kesalahan eja tak nama jurnal, volume dan isu nama yang berbeza atau silap, page number yang silap, missing sana sini. Jadi dengan menggunakan reference management EndNote dengan Mendeley itu, kita dapat mengelakkan, mengurangkan kesilapan. Okay, semakan perlu dibuat terhadap rujukan-rujukan yang terkini, perlu diganti sumber yang lebih terkini, perlu ikut panduan dan format yang ditetapkan oleh universiti. Okay, dalam postgrad, dia dah nyatakan format-format kena tahu, semuanya kena ikut, jadi kena print dan kena follow. Format rujukan perlu disemak dan terdapat rujukan yang tidak lengkap dan berulang. Okay. Pastikan jurnal adalah berkaitan dan author juga bersesuaian. Jadi make sure dari sudut umum, orang yang kita cite adalah orang yang bersesuaian. Orang kalau dalam method, orang metodologi. Orang dalam literature review, orang dalam bidang content. Okay, jadi make sure orang tu adalah orang yang paling sesuai untuk cite dan pastikan dia adalah asli. Jangan main reka-reka pula nama author, reka-reka nama jurnal. Pasti tiada rujukan yang hilang ataupun missing reference. Penulisan rujukan tidak konsisten, okey, ada yang cite, ada yang tak cite, ada rujukan ikut format APA, ada ikut format APA tu macam-macam, ada yang Harvard, ada Chicago, tak konsisten. Elakkan sumber rujukan, okey, salah typo tu, sumber rujukan seperti Wikipedia. Macam mana cakap kalau mungkin dekat luar negara mungkin accept tapi kita kat Malaysia masih lagi ramai yang tak boleh terima Wikipedia maupun kamus. Okey, rujukan lama sepatutnya 70% sumber rujukan ada 5 tahun kini. Ini pandangan penilai. Paling tidak 70% ada 5 tahun kini. Banyak rujukan yang ada dalam teks tapi tidak ada dalam rujukan, missing. Check authors in year, text is consistent. Kadang-kadang make sure juga dekat bahagian reference, citation 2019 tapi kita dekat reference 2009. Mana satu yang betul ni? Okey, satu rujukan yang sama digunakan sepanjang kajian sebagai single reference. Dua ulang-ulang yang sama citation yang tu, jadi kita kena ada multiple. Tujuan literatur tidak membincangkan topik berkaitan huraian definisi konsep dalam tajuk kajian yang berdasarkan rujukan yang sah dan saja. Jadi make sure dalam tinjauan literature ni, tinjauan literature ni tidak membincangkan topik yang berkaitan dengan huraian. Jadi kalau boleh memang kita nak cerita yang benda yang relevan saja. Okey, kemudian rujukan perlu dimurnikan mengikut sistem APA. Setiap perkataan dan ayat dalam bahasa Inggeris perlu diitalikan. Terdapat beberapa perkara yang sepatutnya dimasukkan dalam lampiran. Okey, telah dimasukkan dalam kandungan bab. Okey, jadi itu sangat pentinglah. Jadi kalau kita kata okey, rujuk dalam lampiran 1. Rujuk dalam lampiran 1 tak wujud. Pastikan benda tu ada. Okey, jadi apa yang kita nyatakan rujuk appendix atau lampiran, dia tu kita attach dalam lampiran lah. Okey, dicadangkan lampiran memasukkan analisis data, keseluruhan ataupun original daripada analisis daripada perisian. Terdapat lampiran yang tidak diperlukan, hanya lampirkan surat kebenaran dan soal sidik. Ini pun subjektif.
selagi mana perkara itu sangat menyokong dan relevan dalam menyupport daripada bab 1 sampai bab 5, saya rasa wajar benda tu appendix diletakkan. Sebab bagi kita nak letakkan chapter mungkin ada sedikit gangguan, tapi dengan merefer appendix dia membantu untuk meningkatkan dengan beri makna dan juga kefahaman. Okey, lain-lain yang kita nak bincangkan dalam bab 5 ni, terdapat kesilapan kecil berhubung tanda bacaan, terdapat kesalahan dalam penggunaan simbol, penggunaan huruf besar dan huruf kecil perlu konsisten, kata penyambung kurang sesuai ataupun penanda wacana, laras bahasa akademik yang baik, hanya terdapat beberapa kesalahan kecil tentang bahasa, namun boleh tambah baik juga tentang perkara ini. Konsisten English perlu ada italic, gaya bahasa struktur ayat yang digunakan oleh calon perlu menulis secara akademik bukan secara laporan. Academic writing bukan reporting. Tidak perlu menggunakan warna dalam jadual darajah, ini bergantung. Ini kadang-kadang ada setengah-setengah universiti tu tak membenarkan gunakan color dan sebagainya. Okay, the thesis need to be sent to proofread. Ini contoh je lah kan. Untuk proofread, untuk thesis lah, untuk submission lah kan. Okay, dia bukan publication. Need to send to proofread before submission. Okay. Okay, there are few grammatical error and spelling error and sentence that need to rephrase and ada part tu yang too long. Okay, need to simplify. And nonetheless, the research need to careful editing to improve the quality of presentation. Cara menulis pun boleh ubah, perlu dikonsisten. Ejaan dan struktur ayat perlu diperbaiki. Okey, sila rujuk tesis yang telah disemak oleh periksa. Calon perlu menambah baik beberapa sumber supaya mengikut panduan APA yang terbaru. Okey, sekarang dah ada edisi yang ke-7. Okey. Semak cara menulis sumber pada tajuk dan jadual. Yang betul kalau letak jadual dan darajah, tahu format macam mana, letak bawah ke letak atas, mana yang nak italic, mana yang titik dia bertindih. Okey, dicadangkan masuk sekali hipotesis alternatif. Justifikasi pemilihan sampel perlu ditulis, reka bentuk kajian perlu lebih terperinci. Sila semak format yang telah ditetapkan. Kalau UPSI dia IPS UPSI lah. Okey, penulisan berstruktur, ayat perlu ringkas, mencapai maksud supaya jelas dan tidak kabur. Pastikan semua fakta yang dirujuk dalam tesis adalah dari pembacaan rujukan asal. Format penulisan tajuk subtopik yang tidak konsisten. Okey, pastikan kena konsisten lah. Sistem penomboran yang tidak konsisten, make sure konsisten. Kalau rajah 1, rajah 2, rajah 3, pastikan konsisten lah. Format penulisan tajuk atau jadual yang tidak konsisten, susun atau item atau topik atau subtopik tidak mengikut format. Okey, mengikut format satu lagi. Kadang-kadang penulisan kita dalam bab. Okey, kita dah tahu dah, kita ada susunan dah, objektif susunan dia, research question, hypothesis. Kalau boleh kita tulis dalam bab literature review pun ikut. Perkara awal ni adalah untuk objektif nombor 1 dan objektif nombor 2. Begitu juga dengan method, ni perkara awal untuk objektif nombor 1, ni objektif nombor 2. Jadi dia selari. Okey, kemudian calon gagal untuk menunjukkan bahawa disertasi adalah berbeza daripada kajian sebelumnya, hanya berbeza dari sudut lokasi. Ini orang kata tambahan notes oleh penilai lah. Pemilih ubah juga kurang memadai dikaitkan dengan pemilih ubah bersandar. Lain-lain seperti boleh dirujuk dalam bahagian pemutulan. Sila patuh pada garis panduan penulisan tesis. Fokus kepada kaedah penulisan ilmiah yang sepatutnya ringkas dan padat, bukan naratif. Melainkan kalau you buat naratif research strategi atau naratif inquiry dalam kualitatif memang bersifat naratif lah. Tapi untuk kajian researcher yang lain, biasanya kita tulis dalam bentuk academic writing. Penyusunan subtopik juga bercelaru, sebab tu penting online. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 tu kadang-kadang kita kena hasilkan satu outline yang menarik. Dari segi zoom piramid terbalik, semakin lama makin jelas. Ada banyak kandungan yang tiada sedangkan subtajuknya ada. Jadi kadang-kadang perlu kita membincangkan perkara tu. Kalau selagi benda tu relevan, okey. Kalau tak relevan, kita remove sikit. Perlu gunakan bahasa Melayu standard atau bahasa Inggeris. Kena konsisten nak guna bahasa Melayu standard. Guna bahasa Inggeris. Dan teruskan semuanya bahasa Inggeris. Penggunaan singkatan yang tidak definisikan terlebih dahulu. Jadi penggunaan singkatan ni kadang-kadang perkara-perkara ni perlu ada definisi dulu. Jadi orang-orang jelas apa kata penuh dia, apa maksud dia sebelum kita gunakan kata singkatan. Calon perlu menulis semula pengenalan dan latar belakang kajian kerana mengandungi unsur-unsur plagiat. Ni lagi best ni. Tak syok lah bila orang chat turn in, jumpa di tab kita punya bahagian pengenalan dan latar belakang tu ada sama dengan orang lain kan. Mana boleh sama sebab ni isu kita. Okey, itu saja perbincangan untuk siri yang ketiga ni yang berkaitan dengan bab
analisis, dapatan dan juga kesimpulan. Okey, saya buka soalan sebelum saya buka siri yang keempat, macam mana kita nak proses atau nak membina slide PowerPoint yang baik. Okey. Okey, saya tengok ada soalan kat sini. Okey, Hazirah dia tanya, research implication kena align dengan significant of the study. Betul. Research implication ni maksudnya dekat bahagian significant of the study tu kita beritahu apa jangkaan dapatan. Jangkaan significant study tu jangkaan sumbangan kajian. Jangkaan apa yang kita akan perolehi. Jadi kenapa dekat bahagian significant of the study itu cakap macam ni? Tapi kenapa bila cerita dekat Pak Bima, sumbangan ataupun contribution kajian kita cakap yang berlainan. Jadi it's normal kita cerita kepentingan kajian itu sebab itu benda belum berlaku. Jadi bila kita dah siap bahagian sumbangan, Pak Bima tu, okay, tengok balik kat bab 1, betulkan balik. Mungkin ada beberapa perkara yang memang kita tak hasilkan pun. Jadi kita removekan. Jadi mungkin ada perkara dalam kepentingan kajian tu mungkin tak tulis. Jadi kita tuliskan perkara itu. Tapi kena ingat, dalam bab 1 tu kepentingan kajian tu ringkas saja, pendek saja. Cerita penuh dia dekat Part 5 sebab Part 5 benda dah berlaku. Kajian dah dapat dapatan dan semuanya. Jadi dia boleh cerita sumbangan yang lebih detail. Untuk bahagian significant of the study ni orang boleh predict je. Oh, kajiannya nanti dapat benda ni Okey. Macam tu je. Tapi cerita penuhnya ada dekat chapter 5. Jadi biarkan selari. Kena selari lah. Tapi selari tu kita tahu, oh standard lah tu research akan mendapat sumbangan macam ni. Nanti tak faham lebih, dia akan baca bab 5 tu baru dapat kefahaman dari segi dia punya kesan dia. Sejauh mana kajian ni dapat menyumbang dari sudut aspek teoretikal dan aspek pengetahuan literature review tu. Yang kedua metodologi dari segi aspek research design sampailah kepada proses validity and reliability. Sejauh mana beri sumbangan dari sudut empirical itu dapatan setiap objektif persoalan hipotesis dan seterusnya mana sumbangan dari sudut praktikal tu memberi kesan kepada 4 tu lah kepada akademia, industri, government dan juga community. Jadi aspek tu sangat penting lah. Okey, banyak soalan, saya go through satu-satu. Okey, soalan Aida Aida atas ada soalan. Berbalik pada soalan sesi pagi tadi. Bila kita dah explain secara narrative finding research kualitatif di literature review, okey, dan kemudian kita masukkan finding research kualitatif tersebut dalam persoalan kajian kita. Okey, kemudian macam mana kita nak justify sebab biasanya kalau dari kuantitatif kita ada justify, Cronbach alpha, cukup sekadar begitu saja keluar konteks dan kuantitatif kita. Okey, sama juga Aida. Sebab tu saya katakan tadi, okey, bila kita sekarang bila menulis dalam literature review, kita merujuk kepada apa yang kita baca. Apa yang baca dia match dengan kita punya keyword, dengan keyword persoalan kajian, objektif kajian, match dengan topik kita kena buat. Jadi literature review tu kita dah bincangkan beberapa kajian lepas. Okey, dengan adanya literature review, perbincangan kajian lepas tu, pengetahuan dan pemahaman kita baik. Makna pun jelas tentang satu perkara. Sampailah masa kita buat metodologi, kita kumpul data, kita collect data gunakan instrumen kualitatif, temu bual, apa tu kita buat observation, kita buat tag dan sebagainya. Akhirnya kita dapat dengan gunakan kaedah analisis, kita dapatlah penemuan dapatan. Jadi bila dapat dapatan tu, penjelasan orang kualitatif ni berbeza cara melaporkan dengan orang kuantitatif. Orang kuantitatif ni tema dia precise dengan accurate. Jadi penemuan dapatan yang dapat tu berbentuk saintifik. Bila berbentuk saintifik, dapatan yang berbentuk saintifik ni perlu diuji sama ada dapatan ini sama atau beza dengan literature review. Okey, sebab kajian dia adalah kajian dengan benda yang real fakta. Tetapi bagi kualitatif, kajian dia berbentuk idealism and inductive and interpretism. Jadi apa yang temukan oleh dapatan kajian itu satu dapatan yang memberi penjelasan yang mendalam dan penerokaan mendalam. Jadi pemberat cara penulisan itu di bahagian dapatan bagi orang kualitatif adalah kepada finding dia. Dia nak menunjukkan bahawa okey, dengan kita dapat finding ni mengisi naratif penceritaan dalam literature review. Yang mana dalam literature review tu hanya membincangkan dari perspektif A. Ternyata dapatan kita mengembangkan lagi A, malah menemukan B dan C.
Masuk je sekarang, cara penulisan orang kualitatif mengisi kelompongan, kekurangan makna, pengetahuan dan understanding yang ada dalam literature review. Kita tidak membandingkan kenapa dapatan kita sama dan beza dengan kajian lepas, tetapi melalui penulisan penceritaan naratif kita yang mana lebih menjelaskan. Kan you kena ingat orang kualitatif ni mencerahkan, alignment, memperkayakan, mencerahkan pemahaman apa yang tertulis dalam bab 2. Ternyata dapatan kita dapat mengisi ruang yang sangat luas secara holistik dan komprehensif, dapat memperkayakan pelbagai penerangan, penerokan yang lebih baik, yang lebih mendalam, yang lebih terperinci, sama juga dengan penjelasan. Jadi orang kualitatif ni berbeza. Penerangan kita bukan dalam sudut secara saintifik. Orang kuantitatif memang kena laporkan secara saintifik, tetapi kualitatif ni tak melalui penjelasan dan penerokan secara terperinci dan mendalam. So kita selaku instrumen, kita ada setiap situasi dan setting. Kita dapat pengalaman semasa collect data tu. Dengan ada pengalaman dengan kesettingan itu, kita dapat menulis dengan baik dalam bahagian-bahagian perbincangan. Jadi cara penulisan kita tu berbeza dengan cara penulisan kuantitatif. Tadi mungkin contoh soalan-soalan dekat Viva tadi berat dekat kuantitatif, jadi kita terikut-ikut cara penulisan orang kuantitatif. Ingat Aida kalau kita kena belajar betul-betul falsafah, saya rasa Aida dah belajar falsafah dan sebagainya, membezakan 25 perkara yang harus kita tahu tentang membezakan kualitatif dan kuantitatif. Sifat orang kuantitatif itu real facts. Dia nak uji teori, dia nak testing hipotesis. Tetapi orang kualitatif tak, dia bersifat abstraction, yang mana kita yang membangunkan hipotesis, kita yang membangunkan teori. And kita bersifat idealism, bersifat flexibility, bersifat dia macam ni, the way you cerita dalam bahagian dapatan tu, the way you nak menjelaskan secara mendalam. Orang akan baca lebih faham. Ternyata dapatan kita tu betul-betul kita kupas dengan baik. Tapi ada masanya cara kita mereflect kepada penulisan dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tu sekadar nak beritahu kita dapat menjelaskan lebih mendalam. Kajian ini dapat menjelaskan lagi, dapat meneroka secara terperinci tentang perkara ini. Itu cara orang nak orang kuantitatif dia dapat research, aku nak sahkan bahawa kajian ni sama je dekat UK. Itu je secara saintifik. Tetapi orang kualitatif nak menjelaskan, okey aku buat kajian ni menemukan beberapa penemuan. So aku dah boleh menjelaskan beberapa perkara, beberapa disiplin, beberapa ilmu bahawa perkara ni sebenarnya macam ni. Jadi the way kita cerita dalam bahagian perbincangan itu lebih sudut yang luas. Samalah sama. Maksud tapi kita kena kredit. Tapi kena ingat kredit. Walaupun kita reflect kita cara penulisan kita begitu, dalam kajian kita kajian lepas guna interview. Kita pun guna interview. Jadi kita beritahu lah dalam konteks ni kajian ini menggunakan temu bual berselutur, yang mana beberapa kajian lain pun menggunakan interview berselutur. Ini menunjukkan temu bual secara berselutur adalah persesuaian dalam mendapatkan satu kajian. Jadi kena cerita je, kena hargai sampling, kena hargai juga dengan kalau tanya tadi tanya pasal Chromebus Alpha kan, itu kuanti. Tapi dalam kes ni orang kualitatif banyak lagi. You kena boleh relatekan dengan apa-apa yang ada dalam metodologi maupun dalam bab 1. Okay, ada soalan lagi? Soalan Aida ni rasanya lah sama je, copy paste. Okey, sama je. Ada lain-lain soalan? Tak kisahlah daripada peringkat awalan, daripada bab pengenalan, literature review, metodologi, analisis, dapatan, discussion maupun kesimpulan, maupun lampiran. Lagi-lagi soalan-soalan lain-lain perkara yang kita nak bincangkan dalam sesi persediaan untuk proposal defense maupun untuk Viva ni. Ada tambahan apa-apa lagi? Okay, kalau tak ada saya stop share. Saya nak tunjukkan sedikit persediaan untuk sebab ada request untuk nak tengok slide. Cuma nak cerita dalam slide sebelum saya buka slide saya nak cerita. Okey, kita sebenarnya tak perlu risau dengan slide PowerPoint sebenarnya. Okey. Sebab penilai tak ada markah dekat PowerPoint. Kalau you nak tahu, tiada markah dekat proposal defense dengan Viva untuk PowerPoint. Okey, untuk slide itu untuk meraihkan. So, nak memulakan majlis,
kita persembahkan diri kita dah dipersembahkan untuk menceritakan secara ringkas kurang daripada 20 minit, ada setengah universiti kurang 15 minit untuk ceritakan penyelidikan kita ni. Buat pengetahuan semua, penilai dah dapat tesis kita daripada kulit cover depan, daripada introduction sampailah ke bahagian lampiran, bahagian appendix. Dan bila sesi soal jawab dan viva, orang tak rujuk slide. Okey, buka slide depan tak? Orang kata buka muka slide nombor 1, perenggan nombor 2, line yang pertama. Yang ni kenapa tulis macam ni? Jadi soalan itu merujuk pada tesis. Jadi bentanglah benda sesuatu yang ringkas, bentanglah sesuatu itu tidak menimbulkan perkara-perkara lain. Kadang-kadang bila kita bentang ni timbul isu-isu lain pula. And straightforward, secara direct, secara ringkas, santai, jangan cerita benda yang berat kerana kita nak permulaan kita tu jadi berjalan dengan lancar. Okey, jadi kawal presentation supaya jadi tidak terlalu panjang. Okey, bila sebut terlalu panjang, saya nak buat satu formula. Ukur diri kita. Kita ni jenis orang yang present satu slide 1 minit ke 2 minit. Tu je formula kita, 1 minit atau 2 minit. Kalau you jenis orang yang laju, okey, orang yang mampu untuk memahamkan orang dengan bercakap laju dan pantas, ada kelebihan pada diri kita, aura kita ada yang tu, maka bolehlah present 20 slide. Okey, satu slide 1 minit. Okey. Tapi kalau you rasa kita biasa orang yang normal dalam buat pembentangan, sebab penting dalam penerangan kita kena buat kejelasan, yang ini sangat normal. Proposal defense maupun viva tidak boleh lebih daripada 10 slide. Sebab apa? Kita boleh present satu slide 2 minit. Lagi-lagi sekarang ni slide kena buat dalam bentuk infografi. So infografi tu banyak perkara-perkara penting. The way kita nak menjelaskan tu bagi saya tanpa kita sedar bahawa satu slide kadang-kadang terlebih 2 minit. Kadang-kadang tu yang berlaku kat pelajar saya, yang mana dia buat 10 slide tapi the way dia present itu terlebih. Jadi sampai tak jadi 23 minit. Tak best. Nampak sebenarnya wajah penilai tak happy kalau present lama-lama. Okey, ada soalan Rusli kata mengenai new format for Viva BOS exam, no more slide presentation. Tak ada masalah, dah lama approach tu. Bagus juga nak menjimatkan. Okey, terus buka tesis, buka. Overseas dah lama buat dah. Dia meja bulat ni. Macam kita sembang kedai kopi, kedai mamak tu. Okey, semua penilai duduk tepi. Okey, semua buka tesis, akan go through pada slide by slide. Okey, kalau tanya saya dari segi kelebihan dan kekurangan, dari segi kekurangan dia, kita tak boleh defense. Kadang-kadang bila kita ni menulis dengan present, ada orang dia bagus present, dia tak bagus menulis. Dengan adanya presentation, jadi satu kelebihan untuk menonjolkan apa yang ditulis. Kadang-kadang biasa dia berlaku, dia kata lah, engkau punya penerangan pernyataan masalah lebih jelas dengan apa engkau tulis dekat problem statement. Jadi ada orang ada kelebihan dalam menjelaskan dalam bentuk presentation. Okey, jadi dia ada kelebihan. Kalau dia tak present, ada kekurangan lah sebab dia hanya bergantung pada 100% daripada tesis itu sendiri. Okey, tapi dari segi another side pula, kalau tak ada pembentangan ni, jadi kita pun tak payah pening-pening, nak serabut kepala, nak buat slide PowerPoint, jimat masa, tak payahlah buat PowerPoint dan sebagainya. Okey, cuma nak katakan, saya rasa banyakkan universiti sekarang ni ke arah bukan tak ada slide presentation, format baru dah lebih kepada konsep yang ringkas. Okey, macam student saya dah ke arah itu, so presentation ke arah infografik dan membuat video 2 minit. Jadi bila kita buat video 2 minit tu nampak macam boleh menggambarkan keseluruhan daripada apa penyelidikan yang kita nak buat. There's something different sebab tesis kita bagi dalam bentuk penulisan. Apa saja kita dalam slide presentation kita ada dalam tesis. Tapi bila kita buat infografik, bila kita buat video dalam kita punya Viva is something new. Jadi orang yang melihat kepada pembentangan kita dapat beri fokus kerana infografik ni berbeza dari segi visual dia dalam tesis. Tesis dalam bentuk teks, tetapi dalam presentation dalam bentuk infografik. Malah ada video. Jadi video tu orang akan dengar sebab video tu sebab kita buat very nice, kurang 2 minit dan dengan 2 minit itu dapat menjelaskan semua perkara. Tapi video jangan panjang. Biasanya kalau video panjang-panjang, video pun lama 10 minit, tak payah. Jadi kita pernah buat video 10 minit, penilai tak nak dengar pun. Silah dah 20 minit dah present, tambah 10 minit lagi 30 minit. Buang masa dekat situ kan. Bagi dia orang buang masa lah. Tapi dalam kes ni bagi saya kalau siapa nak buat video dalam 2 minit je. Tengoklah kalau mungkin dah terbiasa 3 minit, 3 minit. Tapi bagi saya 2 minit the best video it less 2 minutes lah. Okay, jadi kena jelas yang tu. Saya share dulu, nanti saya jawab soalan-soalan lain yang ada. Boleh tinggalkan soalan dekat bahagian chat
Okey, yang ni saya ringkaskan. Ada beberapa perkara saya kongsikan ni adalah berdasarkan proposal defense daripada student saya. Jadi ada juga yang masih lagi confidential lah Okey, tapi saya cadang untuk saya nak tambah baik siri yang keempat ni saya nak tambah slide tapi ambil masa sikit. Jadi saya cuma dapat sediakan beberapa slide tadi nak tunjukkan. Okey, ni contoh-contoh saya gabung-gabungkan beberapa slide daripada student saya. Jadi tunjukkan beberapa perkara-perkara penting, cara-cara contoh kita nak buat slide untuk presentation. Ingat, kita bukan buat teks. Dia bukan power text. PowerPoint is PowerPoint, bukan power text. Buatlah dalam bentuk infografik, bukan jadi power text. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh macam student saya. Ini dia buat masa proposal defense. Okey, biasanya kita panggil outline lah. Dalam slide kena ada outline. Jadi dia buat outline dengan buat link. So dia perbincangan dia, ini front page dia. Kalau nak tengok introduction, dia boleh klik kat introduction ni. Jadi dia dah buat hyperlink supaya memudahkan dari proses. So dia punya outline ada introduction, research background, problem statement, objective research question, objective, model, the review, research design, data collection. Ada dua lagi saya tak nak buat sebab ada masuk slide yang berikutnya. Tapi macam student saya buat 10 muka surat je untuk dia punya proposal defense. So ni dah dia punya TOC dia ataupun outline dia. Jadi outline boleh ringkaskan macam ni. Ini contoh saya crop daripada satu slide PowerPoint dia. Okey. Okey, ini contoh. Kita boleh mulakan research kita straightforward terus pada problem statement. Ada orang yang lepas introduction dia buat research background, dia pulang. Tapi kalau student saya straight away terus problem statement. Jadi problem statement boleh keluarkan macam ni. Kalau macam ni dia ada 6 perkara dalam problem statement. So dia nyatakan dalam bentuk macam ni lah. Firm survival issue, inconsistent finding, missing important variable, theoretical argument, limited lean accounting empirical study in Malaysia, not all lean company get better performance. So ni semua perkara ni dia nak highlight dalam dia punya problem statement. Jadi buat infografik macam ni. So problem statement boleh ringkaskan dalam bentuk macam ni. Okay. Kemudian objektif. Objektif, nyatakan objektif lah. Ada setengah orang buat, dia buat sekali jalan. Objektif, research question, hypothesis. Kalau sini secara ringkas, dia punya objektif lah. Mungkin you all boleh buat lagi simple, lagi orang kata lebih utilize dalam satu slide. Boleh combine objektif, research question dan juga hypothesis. So kat sini dia ada 5 objektif. To examine the effect of safety management and leadership. Kedua, to examine the effect safety policy dengan ownership performance. Okay, nombor 3. Nombor 2, to examine the effect safety learning dengan ownership performance. To examine the effect workforce safety dengan ownership performance. Last sekali, to develop and validate tools to assess safety practice. So dia ada 5 objektif. Kemudian terus masuk dekat literature review. So ni adalah dia punya literature review. So dalam literature review ni dia tunjukkan dalam paparan. So ada beberapa perkara dalam literature review. Yang pertama dia sebut berkaitan teori. So teori ada kat tengah-tengah tu. Resource dependent theory. So dia cerita definitions, measurements. Okay, untuk manufacturing performance apa definition dia. Manufacturing performance, aspect measurement, critical success factor, supply chain practice. Okay, supply chain practice yang rujuk kepada yang tadi tu pada SSP, yang ini juga pada ISS dengan IQ, internal lean accounting, kemudian kepada relation among construct. Jadi semua tu di structured literature review tu. Kalau tanya saya, tak perlu pun literature review, tapi dia nak juga buat literature review dalam satu slide. Jadi dia buat satu slide saja untuk literature review. Okay, ini dia punya research framework. So dia tunjukkan satu gambar rajah, dia punya research framework. Ini terpulang lah kan, orang yang buat research framework dia ada pelbagai lah, ikut jenis bidang ilmu dan penyelidikan. Tapi satu gambar rajah research framework. Kemudian ni research methodology dia. Jadi dia susun data collection, process and data analysis technique. So dia ada step, dia ada 8 step. Mulakan, dia proses metodologi dia mulakan dengan populasi, kemudian research design, sampling design, measurement, validation, pre-test, pilot test dengan field study. Jadi disusunkan, so dia gunakan quantitative research method dan disusunkan. Jadi research methodology dia buat gambar rajah macam ni, and secara infografik. Kemudian kalau orang proposal defense, dia memang buat research timeline lah. So apa, what's next? So apa dia nak buat 2021 ni? Okay, dia nak buat refine problem statement. So bulan Julai ni apa dia buat?
So September buat apa, November buat apa, so dia akan analisis bulan Jan dan Januari 2022. So kita kena buat timeline, ada setengah analisis ke buat timeline. Okay, dan juga contributions. So kita boleh buat contribution. So dalam ni macam kita bincangkan tadi, contribution boleh dalam bentuk conceptual, methodological, empirical dengan managerial. Okay, managerial tu sama macam practical lah. So dia ceritakan konsep ataupun theoretical, method, empirical dengan managerial. So dia ceritalah apa benda yang sama, maksudnya dia punya dalam kajian ni menemukan konsep yang sama seperti kajian sebelumnya, itu replicate, extension apa yang baru. Okey, sama juga dengan empirical, apa yang dia sama dengan kajian sebelumnya, penemuan kajian ni apa yang sama, apa yang dia kembang, apa yang dia boleh buat innovations. So innovation ni bukan apa, dia ada copyright, dia dah buat copyright untuk empirical ni. Sama juga dengan aspek metodologi, so ada replicate dengan extension, dan juga managerial dia ada replicate dengan extension. Biasanya student-student saya kalau PhD ni dia ada 3 copyright lah. Okey, ini contoh copyright dia lah. Dia ada buat copyright sebagai nak mengesahkan ada novelty ataupun originality dalam satu-satu penyelidikan. Okey. Itu saja sedikit secara ringkas, dan sedikit-sikit nak tunjuk bahawa slide PowerPoint tu boleh buat dari segi outline, okay, terus problem statement, kemudian objektif, kemudian kita punya literature review, kemudian kita punya research framework, kemudian kita punya methodology, okay, kemudian kita research timeline. Tapi kalau kata dah kita sampai ke Viva, kita adalah slide untuk analisis kita punya dapatan, okay. Kalau untuk apa? Untuk kita punya proposal defense, kita ada research timeline dan kita juga ada contribution lah. Okay, dan biasa kita tutup dengan kita punya pre-slide, biasanya achievement lah. Achievement yang boleh kita kasih selain pada copyright adalah kita punya standard artikel jurnal lah. Artikel jurnal yang kita dah accepted maupun kita publish. Okay, so dengan masa yang ada ni, sampai manalah, setakat mana soalan-soalan yang dah ditanya, saya buka lah soalan-soalan untuk you all tanya berkaitan dengan persediaan untuk proposal defense dengan Viva ni. Okay, saya buka soalan . Ada soalan? Okey, okey ke semua? Kita punya perkongsian ilmu daripada pagi tadi, dari segi perkara-perkara awal persediaan sebelum kita datang untuk pembentangan proposal maupun Viva. Dan kemudian kita dah tengok apa peranan-peranan, apa yang kita patut buat semasa Viva, and kita kena bersedia, and kita kena bawa kita punya original, kita kena ada set sama. Apa yang kita submit tesis dekat penilai, itu juga tesis tu yang kita bawa. Kerana kita, kalau boleh, kalau dia kata refer muka surat 10, muka surat 10 bagi dia, bukan 10 bagi kita. Macam hari ni kita ada bengkel ataupun khusus, kita dah start label dan tagging kita punya tesis. Jadi bila nak cari nanti buka problem statement, kita tahu macam mana nak buka problem statement. Jadi dah tahu dah kat mana kekurangan dalam penulisan kita tu, bila orang tanya kita dah ready dah dengan assumption, dengan justifikasi. Okay. Soalan-soalan lazim, bab 1 pengenalan, bab 2 literature review, bab 3 metodologi, bab 4 analisis dapatan, bab 5 perbincangan dan kesimpulan kita bincang juga, termasuk dengan aspek-aspek citation, rujukan dan juga lampiran, dan juga sedikit perkongsian berkaitan dengan slide. Okey, slide ni saya bagilah. Untuk sementara waktu saya bagi slide ni dulu. Okey, nanti kalau ada rezeki, kalau saya dapat tambah baik lagi slide ni, jadi saya bagi. Ini sekadar cadangan-cadangan awal lah nak buat slide, PowerPoint dan sebagainya. Ada soalan? Dah tengok dah tak ada soalan dah ni. So kita ada 14 orang kat sini. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, itulah ramai nak bersiap kot untuk menyediakan keperluan untuk berbuka, ataupun dah masuk solat asar. Jadi kita akhirkan kita punya perkongsian untuk khusus persediaan proposal defense dan Viva. Masih lagi boleh tanya soalan dekat bahagian official group kita dekat Viva tu. Kalau boleh jangan left dulu.
Mungkin ada juga yang sebenarnya minta saya rakamkan video sebab dia tak dapat join hari ini. Mungkin selepas dia menonton kita punya slide dan juga video nanti, ada beberapa perkara yang nak ditanya. So masih boleh tanya dekat bahagian dalam bahagian grup WhatsApp. Jadi kita pun sebenarnya berkongsi ilmu sebenarnya. Mana sahabat-sahabat kita yang kat sini rasa nak tolong respon soalan sahabat-sahabat kita pun tak ada masalah. Bukanlah jawapan itu daripada saya sahaja. Okey? Okey, insya-Allah kalau ada apa-apa mohon maaf kurang dan silap saya dalam berkongsi daripada pagi. Minta maaf kekurangan. Saya rasa mata saya pedih sebenarnya. Kebil-kebil sikit sebab mungkin non-stop daripada semalam satu hari, hari pun satu hari pandang komputer ni. Bulan puasa mungkin kita kurang minum air apa sebagainya. Jadi saya doakan semoga perjalanan Doktor ada soalan tu doktor? Ada soalan ni? Dekat chat tu. Sorry, saya tertinggal yang tu. Ingat dah tak ada soalan dah. Okey, kita masukkan soalan tentang Fakhruddin ni. Kita masukkan yang berkaitan yang utama saja. Yang maksudnya utama bagi yang menjawab segala persoalan kajian dan juga macam ni. Kalau orang kuantitatif, cerita kuantitatif. Kuantitatif ni hipotesis, terkejut saya sekarang. Zaman sekarang ni hipotesis ada orang buat sampai 30 hipotesis. Okey, kalau tanya saya untuk keputusan hipotesis tu tunjukkan semua. Secara ringkas mungkin satu atau dua slide, banyak tu 30 hipotesis. Okey, untuk tunjukkan kita punya dapatan sama ada menyokong atau tidak. Dan juga kalau boleh sebenarnya dalam sebuah penyelidikan kita nak laporkan yang utama je, iaitu melibatkan objektif dan persoalan kajian. Tapi berbeza sikit dengan orang kuantitatif. Kalau dia ada hipotesis, semua keputusan hipotesis pun kena dinyatakanlah. Senarailah H1 disokong, H2 reject. Kena ada semua tu supaya orang tahu keputusan setiap hipotesis. Tapi yang lebih utama adalah meletakkan dapatan yang utama dalam penyelidikan. Bila sebut utama adalah kita punya objektif lah. Okey, untuk video 2 minit dia tak ada law. Siapa soalan tanya Jamiah. So kalau tanya saya, yang benda penting mestilah ada kita punya objektif. Okey, objektif, kita punya slide problem statement, tapi very simple. Okay, kalau boleh slide kita tu untuk video kita tu lebih kepada orang kata dalam bentuk yang santai lah. Dia tak terlalu akademik. Jangan present video tu ke arah terlalu akademik. Okay, untuk secara video tu supaya orang awam pun akan mudah faham apa penyelidikan kita ni. Okay, jadi kita kalau cerita objektif pun tak perlu kita buat video nyatakan ke semua objektif. Kalau boleh buat objektif, kita nyatakan objektif utama pun ada. Jadi mungkin kalau orang buat video ni, latar belakang dan juga problem statement tu kita sekalikan. Maksudnya apa kita ajak? Kenapa kita nak buat research ni? Apa isu yang kritikal dan permasalahan dia? Apa objektif utama dalam kajian ni? Jadi apa yang you nak kongsikan? Jadi kalau tanya saya, video tu tak ada law sebenarnya. You boleh ikut outline macam Viva, mulakan problem statement, objektif, apa lagi? Sedikit literature review, method, research design. Saya suka dalam video tu biar orang nampak kita punya effort. Biar nampak contoh, you collect data dalam hujan. Maksudnya you dalam pergi buat visit sana sini, biar orang nampak. Lagi-lagi orang kualitatif faham maksud saya. Jadi kita boleh buat video biar orang nampak betapa PhD itu adalah satu jenis. Supaya orang nampak video tu bukan sekadar akademik yang menjurus kepada setiap objektif kajian, tetapi ada melibatkan proses-proses tu yang tidak boleh disebut dalam bentuk perkataan, yang benda tu tidak boleh ditulis. Dengan adanya gambar rajah tu orang jelas. Dengan ada satu gambar rajah tu satu jelas. Jadi contohnya kan, kita bagi soal sidik, kita guide soal sidik kepada warga emas. Dan gambar itu ada dalam video. Itu sangat penting. Kalau dalam kualitatif itu sangat penting part-part macam tu. Jadi video itu lebih kepada jangan jadi terlalu duplikat lah. Kalau video itu sebiji macam dalam slide, baik refer slide je, tak perlulah video. Jadi video tu benda teaser. Maksudnya orang akan faham apa sebenarnya, apa research yang kita nak buat sebenarnya. And itu creativity. Saya sendiri pun kalau pesan kat student saya tidak ada spesifik format untuk video. Ini adalah pesan creativity. Tapi of course lah lepas dia buat video, saya semak. Saya tengok okay, benda ni no point. Sebab slide pun buat benda ni juga. Dalam video pun benda ni. Jadi dua benda yang sama. Kita kena professional lah. Jadi lebih santai. Jangan terlalu akademik. Okay, kemudian soalan yang seterusnya.
Apa pandangan mengenai new format tadi dah ada Tadi dah jawab dah soalan tu. Dia fleksibel lah. Contoh macam student saya lagi-lagi dia buat sistem. Jadi bila dia buat sistem, kita dekat slide, kita tak cerita proses buat sistem tu. So in the behind of development system tu kita tunjukkan dalam video. Macam mana konsep formatting, coding tu tunjukkan dalam video. Contohnya. Yang video tu pun kadang-kadang saya pun suruh dia refer, pergi tengok dekat YouTube, tengok orang buat video dalam masa 2 minit. Kalau boleh perspektif yang bukan akademik. Saya tak nak akademik. Sebab akademik dah ada dah slide PowerPoint. So keluar macam orang corporate, macam managing director atau CEO bila dia present tentang bila ada launch new product. So macam mana dia launch new product dia. Jadi macam itulah konsep. Kita nak yang macam tu, nak tengok kematangan. Saya rasa ramai orang suka kalau ibarat you memperkenalkan research tu macam kita launch new product lah. Memperkenalkan produk baru. Macam mana managing director ataupun orang-orang practitioner dekat luar tu dia nak cerita tentang satu-satu produk kan, tapi dalam bentuk corporate lah, bukan dalam bentuk yang terlalu dalam bentuk yang santai kan. Kita bukanlah masuk corporate tu kena pakai tie blazer, tidak, tapi dalam bentuk yang kita kata semua orang boleh terima lah, akademik boleh terima, orang public pun boleh terima Ada lagi tambahan? Maaf tadi saya tak perasan, dah tutup dah. Tengok tak ada soalan ni. Okey, ini saya tutup betul-betul dengan ucapan terima kasih, mohon maaf kurang dan kesilapan saya dalam menyampaikan ilmu. Saya harap, saya doakan semoga dipermudahkan urusan untuk menyediakan tesis untuk keperluan untuk proposal defense, kemudian dapat sediakan slide dan juga progress proposal yang baik, dinilai dengan baik secara orang kata komen secara baiklah secara positif, dapat beri pandangan, dapat beri komen dan kita pun dapat jawab dengan baik, diberikan ketenangan, dapat menjawab dengan humble, dipermudahkan urusan, kesihatan yang baik, dengan suasana setting dengan environment yang sempurna, yang baik kan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, begitu juga dengan Viva, dikurangkan dugaan dan cabaran kan, dipermudahkan dalam semualah urusan-urusan kita, setiap aktiviti dan proses sehingga kita dapat menyiapkan tesis dan seterusnya dapatlah kan kepada proses pembentangan Viva dan lulus dalam pengajian master dan PhD insya-Allah. Okey, jadi kurang dan silap daripada saya mohon maaf jadi kita berjumpa dalam platform yang lain. Terus kekal dalam grup WhatsApp, boleh terus tanya. Jadi sekiranya ada apa-apa tambahan, especially slide saya yang terakhir tu, slide yang keempat tu, saya tak janjikan esok, lusa dan sebagainya. Okey, buat masa ni saya kongsi dulu slide yang keempat tu, ada masa ke semasa, ada je beberapa perkara yang saya rasa bagus untuk saya tingkatkan kefahaman you all berkaitan dengan persediaan ini, saya akan kongsikan dalam grup insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih banyak Doktor. Sama.